A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wa karihal musyrikun wa karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya pada pagi ini dapat sekali lagi kita bersama untuk di dalam majlis ilmu kuliah subuh, subuh online secara maya, tuan-tuan dan puan sekalian. Alhamdulillah, kita pada pagi ini akan sebenarnya dijanjikan kita hari ini ada kuliah subuh 2 in 1. 2 in 1. Jadi untuk kuliah subuh yang kali yang pertama ini, tuan-tuan dan puan sekalian, saya akan kongsikan dengan anda tentang jom repair akhlak. Jom repair akhlak. Kemudian pada jam 7 pagi saya akan terus bersambung dengan satu lagi kuliah subuh. Kuliah subuh yang dibawakan oleh satu NGO ini yang akan saya umumkan pada tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi dalam tempoh itu, tuan-tuan jangan ke mana-mana. Jangan ke mana-mana, kita boleh terus berinteraksi secara maya. Tuan-tuan dan puan sekalian yang follow ni, kalau ada apa-apa persoalan, nak tanya apa-apa, kalau ada kemusykilan dan sebagainya, adalah digalakkan seperti biasa. Secara kan poso ini okey kan? Okey, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jadi nak tanya semua dengar tak? Suara saya clear ke tak? Clear ya? Saya harap clear lah, saya takut nanti kau tak clear pula. Kan, risau saya bukan apa, kadang-kadang bila dah live dah banyak-banyak sekali suara tak dengar pula kan? Suara tak dengar pula, mana tahu. Alhamdulillah tuan-tuan dan sekalian, hari ini kita akan kongsikan tentang bagaimanakah disegitkan bagaimana cara untuk kita memperbaiki akhlak kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Jom repair akhlak tuan. Akhlak dapat didefinisikan sebagai budi pekerti ataupun kelakuan. Atau kelakuan dalam bahasa Arab, akhlak juga berarti perangai, kebiasaan, tabiat, bahkan agama. Jika dirumus-rumuskan, jika dipikir-pikirkan, dikaji-kaji kan, bila ditelaah balik maksud-maksud ni tuan-tuan, akhlak ni memiliki pengertian iaitu ilmu yang membahaskan tentang perbuatan-perbuatan dilakukan oleh manusia, baik terhadap sesama manusia maupun kepada Tuhannya, yakni Allah. Selain itu, akhlak juga dapat diartikan sebagai perbuatan baik yang harus dikerjakan dan harus dilakukan bagi menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Pentingnya akhlak dalam Islam, tuan-tuan dan puan sekalian. Pentingnya akhlak dalam Islam, meskipun berasal dari bahasa Arab, namun akhlak ini tidak banyak ditemukan dalam Al-Quran, melainkan banyak ditemui dalam hadis-hadis. Akhlak ni banyak dibicarakan dalam hadis, dan akhlak dalam Al-Quran tak banyak sangat. Dalam hadis ni banyak, yang mana menurut Imam Al-Ghazali, hakikat akhlak mencakupi 2 syarat. 2 syarat kalau nak cerita tentang hakikat akhlak ni. Yang pertamanya adalah perbuatan itu harus tetap, constant, mesti dia tetap, tetap, iaitu dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. Dan yang keduanya, perbuatan itu harus terlaksana dengan mudah tanpa pertimbangan dan pemikiran, yakni bukannya sebab ada tekanan, bukan sebab disuruh, bukan yang disebabkan oleh boleh paksaan dari orang lain, bahkan pengaruh-pengaruh dan pujuk rayu dan sebagainya. Maknanya akhlak yang terpuji merupakan tindakan dan perbuatan yang baik, yang mana akhlak ni maknanya, contohlah kalau nak bagi gambaran, dia bukan dipaksa, bukan dirayu. Maksudnya contoh, dia nampak sampah, orang tak suruh, dia nampak, dia automatik dia ambil, dia letak dalam tong sampah. Itu akhlak kan? Itu akhlak yang baik. Jadi makna, tapi kalau andai kata dia disuruh, tolong ambil sampah tu buang, dia ambil, ada satu akhlak lagi, akhlak dengan cakap. Tapi yang paling baik sekali tak payah suruh, dia ambil, dia buang. Itu akhlak yang paling baik. Itu banyak lagi lah contoh, macam semayang, nak kena suruh baru semayang. Kalau tak suruh, dia memang automatik, dia tengok kesedaran dia, oh dah subuh ni, nak solat, nak bangun. Itu makna akhlak dia dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Jadi maknanya bukan hanya bagi orang kata perbuatan akhlak yang terpuji ini adalah merupakan satu tindakan perbuatan yang sangat baik, sementara akhlak yang tidak baik merupakan segala jenis tindakan yang tidak baik dan merugikan, bukan hanya bagi diri sendiri, bahkan juga dia juga menyusahkan orang lain. Akhlak terpuji merupakan akhlak Islam yang tidak hanya membawa kebaikan, tetapi juga memberi manfaat kepada orang lain.
Maka bagaimanakah caranya nak meningkatkan akhlak supaya lebih baik dan berguna untuk semua? Jadi macam mana kita nak repair akhlak kita, tuan-tuan dan puan sekalian? Yang pertamanya, ada beberapa cara saya nak share. Yang pertama, siapa boleh catat? Yang pertama, berbaik sangka antara satu dengan yang lain. Berbaik sangka ni dapat dilakukan dengan cara berprasangka baik pada diri sendiri serta pada orang lain. Kepada mereka yang berada dalam keadaan putus asa, umumnya cenderung berburuk sangka pada Allah bila dia susah. Apalah nasib aku. Yang ayat paling best tu suwe betul lah. Ni kata, aduh aku ni agaknya memang dah nasib aku lah macam ni agaknya. Agaknya Allah ni memang dah takdirkan aku ni susah aja agaknya. Tengok kita sendiri yang mendoakan, nampak? Sedangkan kita ni kena bersangka baik dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala beritahu apa dalam hadis kursi? Sebenarnya aku sentiasa berada pada sangkaan hamba-Ku. Jadi sangka baik, tuan-tuan sekalian. Jadi perkara ini merupakan tindakan yang harus kita hindari, iaitu buruk sangka dengan Allah. Bersikap optimis dan tidak mudah putus asa merupakan cara kita berbaik sangka dengan Allah. Segala sesuatu yang telah Allah tentukan adalah jalan terbaik bagi kita. Tugas kita hanyalah bersabar dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, sehinggalah sasaran yang ingin kita capai berjaya kita perolehi. Tanamkan pada diri kita selalu percaya pada diri sendiri, dan percaya jika ada kegagalan yang menimpa diri kita, itu sebenarnya adalah sekatu ujian. Ada hikmah yang memungkinkan kita berjaya di masa-masa yang akan datang. Allah selalu memiliki maksud tersendiri saat memberikan cubaan kepada umatnya. Jangan mudah bersedih saat gagal meraih cita-cita kita, saat gagal mencapai apa kita nak. Kita dah doa, minta nak sangat satu perkara dan tak dapat. Jangan kita sedih, jangan kita kecewa, kan? Dan jangan kita mudah berburuk sangka. Jika Allah tidak sayang pada hamba-Nya, kan? Jika Allah tidak sayang pada hamba-Nya, takkan Dia memberikan kita pelbagai lagi kebaikan-kebaikan selain pada apa yang kita minta itu, tuan-tuan. Jangan kita mudah buruk sangka. Dalam keadaan apa pun, kita sebaik-baiknya sentiasa melontarkan kalimah syukur atas kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa, tuan-tuan sekalian. Seperti mana yang tertulis dalam surah Al-Jathiyah ayat 12 hingga 13 yang berbunyi, Ya Allah, Allah yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizinnya, dan supaya kamu dapat mencari sebahagian kurnianya, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Maknanya dari ayat di atas yang saya bacakan tadi terkandung pengertian bahawa Allah telah memberikan banyak kebaikan kepada kita sebenarnya, kan? Dan cuma manusia ni nak menilainya, nak melihatnya dengan mata hati ataupun tidak, untuk menginsafinya ataupun tidak, nak muhasabah fikir balik ya ke tidak, kan? Hanya mereka sahaja yang kadang-kadang sebagai manusia yang tidak menyedari dan tidak bersyukur atas apa yang telah dimiliki. Tuan-tuan dan puan-puan, maknanya kita dalam hidup kita ni, tuan-tuan, hidup kita ni apa yang kita fikirkan, apa yang kita fikirkan, apa yang kita harapkan. Dalam kepala kita ni kita nak letak apa. Kalau kita letakkan keadaan kita ni susahlah kita, tuan-tuan. Dalam tempoh PKP ni contohnya, ramai orang susah. Ada orang masalah hujan itu, hujan ini. Tetapi adakah itu tanda? Adakah itu sebagai satu signal untuk kita berhenti berusaha? Tak betul. Kita semua nak survive. Kita semua nak berjaya di dalam kehidupan kita. Maka kita kena jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sentiasalah bermohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan. Insya-Allah Allah Ta'ala ni Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Allah Ta'ala akan membantu kita, tuan-tuan dan puan-puan. Semua anggaplah kegagalan-kegagalan itu sebenarnya adalah satu faktor yang mana Allah saja uji kita, Allah saja bagi ujian, cubaan kepada kita untuk meningkatkan darjat kita, mengampunkan dosa-dosa kita, dan yakin dan percaya ada hikmah yang lebih besar, tuan-tuan. Ada hikmah yang lebih besar di sebalik ujian dan cubaan yang Allah berikan kepada kita, tuan-tuan. Okey, itu yang pertamanya adalah kita jangan bersangka buruk, tapi berbaik sangka. Yang kedua, bertaubatlah kepada Allah. Setiap manusia tentu pernah namanya berbuat salah. Bahkan mereka yang dicap sebagai orang baik pun tentu tidak luput dari namanya dosa. Tetap akan berbuat salah, tuan. Ada tak dosa yang kita buat tanpa sedar? Contoh bagi tadi, kan, manalah tahu kita bangun awal, kan, kita salah tengok jam, tapi mungut tu, ngutuk tu, apa salah lambat kelas subuh. Wah, kita awal sangat. Kita ingat 6.30, mata terpisat-pisat, rupanya 5.30. Wahal kuliah subuh start 6.30, kan? Jadi, lepas tu dah marah-marah, berdosa tak? Macam mana cakap tu? Tak lari, tuan-tuan. Ada je dosa, kan?
kan, yang kita buat tanpa kita sedar, tuan-tuan sekalian. Setiap manusia pun tentu pernah buat salah. Tak kira lah orang baik pun tak lari daripada dosa. Dosa yang dibiarkan berlarutan dan terus-menerus dilakukan merupakan perkara yang buruk yang harus kita jauhi. Dalam hal ini segera bertaubat merupakan langkah yang paling baik bagi kita, kan, untuk memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan. Taubat merupakan kembalinya manusia dari berbuat buruk ke arah lebih baik dengan cara mengatur sifat serta kelakuannya supaya kembali bersih, tuan-tuan. Dengan sifat serta kelakuan yang baik melalui jalan bertaubat, maka akhlak kita akan semakin meningkat. Bagi mereka yang bertaubat dengan bersungguh-sungguh, Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Penjelasan dari kata taubat juga disentuh dalam salah satu ayat Al-Quran, yakni pada surah Ali Imran ayat 135. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak mengharuskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengetahui. Ayat mengenal taubat memang banyak. Ayat mengenal taubat ini banyak disentuh di dalam Al-Quran. Bahkan ada satu surah yang menceritakan tentang makna taubat yang sebenar-benarnya, dan juga kisah berkaitan dengan taubat, iaitu dalam surah At-Taubah, tuan-tuan. Jadi makna taubat lah, tuan-tuan. Nabi sebut sebaik-baik manusia yang berdosa itu adalah bertaubat. Ada yang tanya, Ustaz, kalau kita dah taubat, lepas tu buat dosa lagi, mana? Bila dah buat dosa lagi, taubat lagi, tuan-tuan. Tapi mesti letakkan sasaran. Bila bertaubat tu kita tahu kita buat salah. Kedua, menginsafi akan kesalahan kita, menyesali apa yang kita buat. Dan yang ketiganya, berazam untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Jadi ingat tu. Ikhtiar, kuatkan semangat insya-Allah untuk minta ampun dan kepada Allah SWT. Yang ketiga, mentaati syariat agama. Mentaati syariat Islam, tuan-tuan sekalian, merupakan salah satu cara kita dalam mempertingkatkan kualiti akhlak kita menuju ke arah yang lebih baik. Mentaati syariat dapat dilakukan dengan cara membiasakan diri melakukan hal-hal kebajikan, perkara-perkara baik dan hal-hal yang bermanfaat. Memanfaat dalam hal ini tentulah bermanfaat bagi diri sendiri serta bagi orang lain. Bukan hanya untuk kita saja, tapi juga untuk orang lain. Sebab kita hidup bermasyarakat. Jauhi hal-hal yang buruk yang bertentangan dengan aturan Islam. Hasil dari mengikuti syariat ini, tuan-tuan dan puan sekalian, adalah supaya akhlak kita semakin terpuji dan kehidupan yang menjadi, dan kehidupan kita bila dah terpuji ni, kita buat benda-benda baik ni, hidup kita insya-Allah akan menjadi lebih tenang, lebih tenteram, akan terbentuknya sikap dan perilaku yang baik, yang positif serta bebas daripada apa yang dinamakan permusuhan. Bila kita buat baik dengan orang, kita buat kebajikan, kita tolong orang sana, tolong orang sini, insya-Allah kan kita akan jauhkan diri permusuhan, malahan kita akan mewujudkan hubungan yang baik, satu rahim yang baik antara satu dengan yang lain. Yang keempatnya, berbuat baik sesama kita. Kan bagi seseorang, akhlak terpuji dapat dilakukan dengan cara menunjukkan pada kehidupan pergaulan kita. Seperti mana perilaku yang berikut. Contohnya, menunjukkan kita memiliki semangat perpaduan yang tinggi sesama manusia. Kasih sayang tak kira. Macam kita dalam tempoh PKP ini. Pakai mask sebab sayangkan semua orang dan sayangkan diri kita. Kita pakai mask, kita jagakan social distancing kita. Kita jaga jarak je kita 1 meter dengan orang lain. Sebab kita sayang diri kita dan kita sayang orang lain. Nak jaga bukan sebab kita tak nak wabak semakin menular, tuan-tuan. Mana yang dogi itu dogi lah, tapi khabar apa dah kan. Apa nasihat dah kan. Kemudian menjaga kerukunan serta kebersamaan sesama sahabat kita. Mana kita jaga hubungan kita sama teman kita, dengan jiran kita, kawan kita, saudara mara kita. Saling tolong-menolong dan tidak memilih bulu terhadap siapa saja yang tengah memerlukan pertolongan. Mana yang boleh tolong, kita tolong. Tak kira dia orang kampung, tak kira dia orang pokan, tak kira dia orang bandar. Kan, mana kadang-kadang orang kaya pun kita tolong. Sebab kena ingat dalam tempoh PKP ni bukan orang miskin aja. Orang miskin, orang susah mungkin dah tahu dah kau nak cari barang, cari sini. Kadang orang kaya ni dah tahu, kerana ada orang kaya tu bukan semua lah. Dia makan, dia tahu mana nak cari pun tak tahu, telefon pun mana lah tahu kan. Dia kan tak ada siapa boleh tolong dia. Jadi yang keadaan itu ada juga orang yang memerlukan bantuan kita kan. Jadi mana tak kira siapa, tuan-tuan. Kawan tak kawan, mana baik tak baik, mana yang kita boleh tolong, kita tolong. Begitu juga saling menghargai antara satu dengan yang lain. Memiliki jiwa berjuang dengan cara menunjukkan sikap keberanian serta mahu berkorban untuk kebaikan sejagat. Maknanya dia pergi. Kalau kita tengok frontliner ni berkorban, diri dia pun berisiko untuk dijangkiti, tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi sebabkan berbakti kepada agama, bangsa dan negara, dia bekerja, bertugas, tak kira pagi, petang, malam.
Kan dah tak cukup jam dah menangis berojol tuan-tuan sebab memikirkan ingin membawa kepada kesembuhan, ingin membawa kepada positifnya kembali keadaan suasana di negara kita tuan-tuan dan puan sekalian. Yang kelimanya adil. Adil ini merupakan cerminan akhlak yang baik. Dalam istilah, adil ini memiliki pengertian yakni satu sikap yang tidak memihak atau sama rata. Dalam hal ini juga seseorang itu meletakkan satu perkara kena pada tempatnya. Seseorang tidak boleh memihak salah satu pihak saja dan membiarkan pihak lainnya, tidak mengurangkan atau menambah bagi yang lain, dan tidak boleh pilih kasih. Keadilan perlu kita lakukan. Keadilan maknanya adil untuk semua orang, tak kira siapa. Kan? Begitu juga yang keenam, memperbetulkan cara berpakaian kita sesuai dengan syariat agama. Itu pun juga salah satu cara untuk repair akhlak kita. Jangan ingat pakaian tak penting, penting tuan-tuan sekalian. Terutamanya bagi kaum hawa, kan Islam memiliki peraturan sendiri dalam adab berpakaian. Berpakaian memiliki pengertian, iaitu barang apa saja yang digunakan oleh seseorang, mulai dari tudung, jaket, seluar, baju, kan? Apa juga pakaian, jaket, baju kat dalam, baju kat luar, semualah baju kita, kekemasan kita, kan? Pakaian seseorang dapat menentukan kualiti diri seseorang tanpa kita sedar, sedikit sebanyaklah. Semakin baik pakaian seseorang, maka cerminan sikap baik pula yang kelihatan. Sebaliknya, semakin buruk kita berpakaian, maka orang tersebut akan dilabelkan sebagai orang yang kurang bersopan santun. Contohnya, dalam agama Islam, adab berpakaian lebih kepada keperluan menutup aurat. Dalam hal ini, cara berpakaian akan dikenakan ketentuan hukum. Dalam Islam, adab berpakaian juga memiliki nilai ibadah. Tak hanya dengan itu, kepentingan menutup aurat ini juga mampu menghindarkan seseorang dari bahaya, kan, dari bahaya gangguan dan sebagainya, melindungi tubuh dari panas matahari, serta juga menjadi sebagai satu bentuk identiti. Jadi kadang-kadang ada yang cakap, aku kan tak nak pakai tudung, aku tak nak tutup aurat, kenapa ada, belum dapat hidayah. Kotuk kepala orang tahulah. Hidayah apa lagi nak? Petunjuk macam mana lagi yang kita nak? Apakah Al-Quran itu tidak cukup menjadi petunjuk kepada kita? Itu sebabnya kita, apabila Allah perintahkan kita buat, sebagai hamba Allah, kita akan buat apa yang Allah perintahkan. Jadi mana kata pakaian ini juga memainkan peranan. Seterusnya, yang ketujuh, kalau kita nak repair akhlak kita, cubalah kita ingat kembali sejarah hidup Rasulullah SAW, tuan-tuan. Mempertingkatkan akhlak boleh dilakukan dengan mencontohi apa sahaja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita tengok, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, pada diri Rasulullah itu, sungguhnya pada diri Rasulullah itu ada satu uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, siapa yang nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Dan akhlak Nabi ini adalah khuluqil azim, akhlak yang teragung, akhlak yang terhebat. Jadi mana kata, kalau kita nak berubah, kita nak repair akhlak kita, maka ikutlah akhlak Rasulullah SAW semasa hidupnya. Mencontohi banyak perilaku Rasulullah SAW dapat mempertingkatkan kualiti diri kita, terutamanya dalam hal akhlak. Kehidupan Rasulullah SAW merupakan contoh tauladan yang baik, sehingga dapat membuatkan kita sentiasa berbuat baik dengan tidak menyusahkan orang lain. Malahan sebaliknya, kita akan lebih banyak memberi manfaat dan menguntungkan orang lain. Kehidupan Rasulullah SAW dipenuhi dengan akhlak yang mulia, dengan tingkat kesabaran yang tinggi. Tingkat kesabaran yang bukan hanya tinggi, tetapi luar biasa, tuan-tuan dan sekalian. Luar biasa. Baginda juga merupakan sebaik-baiknya contoh dalam akhlak. Contoh yang baik. Tak ada siapa yang boleh lawan, tuan-tuan dan sekalian. Dari segi cara Nabi bercakap, cara Nabi senyum, cara Nabi tergelak, semuanya adab, tuan-tuan. Akhlak Nabi ni, Allahu Akbar, superb, tuan-tuan. Kalau kita baca tu kan, kita berapa kali-kali jatuh cinta dengan Rasulullah. Itu sebabnya kena ada buku sirah Rasulullah ni kat rumah kita. Yang ke-8, bergaul dengan mereka yang berakhlak baik. Ini pun penting. Kita kawan dengan siapa? Orang itulah yang akan juga mempengaruhi kita, tuan-tuan. Cara mempertingkatkan akhlak yang paling mujarab dengan bergaul ini adalah bila bergaul dengan mereka yang baik, maka kita juga mungkin akan dapat terpias berakhlak baik. Perkara ini akan dapat membuatkan kita yang tadinya masih memiliki sifat yang kurang terpuji, dapat dengan sendirinya terbawa-bawa sifat baik teman-teman kita, sehingga kan kita mampu membangunkan sifat kita yang baru, membawa karakter yang sendirinya yang baik dan berkualiti. Dan begitu juga berteman dengan teman-teman yang berakhlak baik ini akan mampu menjauhkan kita dari teman-teman yang gemar meracuni, mengajak kita berbuat maksiat, yang akhirnya akan dapat menjerumuskan kita menuju ke arah keburukan. Yang tu yang kita tak nak.
Kita nak kawan, kawan dengan yang baik-baik. Kalau nampak ada problem tuan-tuan, jauhlah tuan-tuan. Dah tegur pun tak nak dengar, cukup-cukup lah. Besok daripada kita nak jadi baik, langsung dibawa jadi jahat tuan-tuan. Yang kesembilan, menerima nasihat. Cara yang lain untuk mempertingkatkan akhlak ini adalah dengan cara menerima nasihat. Jangan kita marah pula orang bagi nasihat kat kita. Tidak semua nasihat didengar, melainkan hanya nasihat yang baik dan bersifat membangunkan saja. Dalam hal ini tentu kita harus lebih berlapang dada dalam menerima nasihat orang lain. Ada saatnya ketika kita tidak sedarkan kekurangan maupun sikap buruk kita sendiri, sehingga memerlukan orang lain tegur kita. Kadang-kadang bila orang tegur, oh iya ke, salah ke yang aku buat tu? Jadi perlunya ada orang menegur kita. Tapi kita kadang janganlah ego sangat. Ada orang kadang diego, tak boleh ditegur pula. Boleh tegur, kau apa? Pada suka hati aku lah, banyak cerita kau. Contoh kan. Jadi maknanya kata benda tu boleh berlaku begitu, sehingga memerlukan orang lain untuk bantu kita memperbetulkan. Perlunya sikap berlapang dada merupakan hal yang baik dengan tujuan memperbaiki diri sekaligus mempertingkatkan akhlak kita sehari-hari. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang ke-10-nya, terakhirnya, bertamulah dengan sopan. Itu juga adalah satu cara untuk mempertingkatkan akhlak kita menjadi baik. Bila kita berjumpa dengan orang, berkomunikasi dengan orang dengan cara baik. Bila pergi menziarahi tempat orang, pergi pejabat orang, pergi rumah orang lain, maka kita perlu jaga sikap kita, perangai kita tuan-tuan. Itu juga mencerminkan akhlak yang baik tuan-tuan. Bertamu maknanya bila kita berkunjung ke rumah orang lain, kita pergi ke pejabat, pergi ke rumah, pergi ke contoh masuk dalam kereta orang, itu juga satu bentuk bertamu sebenarnya. Kan bahkan kita pergi kan bahkan kerabat untuk satu tujuan atau maksud rumah saudara mara kita untuk tujuan tertentu, maka bertamu ni memiliki banyak manfaat yang perlu kita ambil perhatian untuk menjalinkan silaturahim yang lebih baik. Dalam kita bertemu, tunjukkanlah sikap yang baik dan tidak membuat orang yang kita temui ini merasa kurang selesa atas kehadiran kita dan perilaku kita. Meskipun teman yang dekat, meskipun teman yang jauh, maka adab kita harus kita jaga bagi kita merepair akhlak kita menjadi lebih baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi dengan ini dapatlah disimpulkan. Sebelum saya masuk tajuk yang kedua, buat kesimpulan saya akan cek dulu kan komentar tuan-tuan dan puan-puan sekalian sebelum kita teruskan dengan kuliah subuh yang kedua tuan-tuan. Kesimpulannya, mempertingkatkan akhlak merupakan hal yang harus dilakukan, terutamanya jika sebelumnya ada melakukan banyak kesalahan ataupun perilaku buruk yang dapat merugikan kita. Mempertingkatkan akhlak baik tentu harus dilakukan dengan niat yang tulus dan tinggi. Tanpa adanya niat, maka kemungkinan kita berbuat buruk akan berulang kembali. Ada kemungkinan. Jadi dengan itu dan hal ini kita perlu bertaubat dengan sebaik-baiknya dengan tidak mengulangi hal buruk yang pernah kita lakukan. Melaksanakan akhlak yang baik juga harus dilakukan, harus dijadikan sebagai satu bentuk kebiasaan. Jadi kita tengok kalau ada persoalan-persoalan setakat ini. Cik Mazman Mansur, terima kasih kerana awal pagi telah mengikuti kuliah kita pada hari ini. Kawi Rozan, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat Putri Suzana, alhamdulillah. Nurul Ain Nazwa Jamal, Assalamualaikum Ustaz, Kampung Lombok, Syalam, clear, terima kasih banyak. Zuri Are, Muhammad Nur Syamsuddin Rosli, Waalaikumsalam. Nur Ain Zarina Azhar, saya akan bermula kuliah kedua pada jam 7 pagi. Jadi saya akan baca dulu, layan dulu kalau ada persoalan-persoalan yang ditimbulkan tuan-tuan. Namanya selamat pagi, Zainal Ahmad dari Singapura. Lain clear Singapura, terima kasih. Rana Raini binti Haji Muhammad. Farah B, Bunga Raya Azlina Syairi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Sri Purwaningsih, Waalaikumsalam Ustaz, salam dari Jawa. Alhamdulillah kita ada sahabat kita dari Jawa pun mengikuti kuliah kita secara live pada hari ini. Sarbini Saleh, Waalaikumsalam. Nur Aina Nadira, ER, Waalaikumsalam warahmatullahi. Latif Ibrahim Muzi, Waalaikumsalam. Yani Raza, Nur Atirah Rashid, Waalaikumsalam. Rokiah Muhammad Yatim, Noni Abdul Salam, Hanifah Sulaiman. Salam Ramadan Karim, hari yang kelima. Hari kelima dah kita ya. Zaza Ayuzani, Waalaikumsalam warahmatullahi. Rozizul Kahairi, Man salam. Kuek sikit, apa tu? Kuek sikit perlahan mana? Apa yang perlahan tu? Sekejap saya cek sound. Takut tak kuat ni. Perlahan ke? Ada yang cakap clear? Okey. Salam Ramadan dari Brunei. Kawi Roza, terima kasih banyak. JB clear. Farah B, Nur Arifin, salam 5 Ramadan buat ustaz dan semua. Terima kasih banyak. Selamat pagi.
Pagi-pagi lagi dah bangun nak ikut kuliah saya. Terima kasih banyak. Yuska, waalaikumsalam. Azlina Burhan, salam Ustaz. Alhamdulillah dapat join lagi pagi di kuliah subuh. Alhamdulillah, syukur banyak. Norani Ibrahim, Assalamualaikum. Halimah Nordin, berbaik sangka antara satu sama lain. Zaniza Muhammad, Assalamualaikum Ustaz. Selamat berpuasa. Semoga Ustaz beri kesihatan, dipanjangkan. Rindu lawat Ustaz. Terima kasih ilmu Ustaz kongsikan. Apa saja membelahnya. Saya kadang macam tu tak pek tolong. Kadang dia terselit jugalah cakap Negeri Sembilan tu kan. Tapi tak apalah kan, faham kan. Faham dah lama dah kan. Takkan tak faham. Alhamdulillah dipunjangkan umur penyaksita daripada Bandar Al-Mutafi Billah Syah Dungung Ganu. Sis Lini, terima kasih. Yang salam Ustaz Edi. Ustaz Edi, alhamdulillah dapat sama lagi pagi ni. Farah Farabe berniat agar tidak mengisalapan insya-Allah. Mahani Abdullah Ustaz, selamat pagi. Waalaikumsalam. Muhammad Syahudin. Akhlak melambangkan kepribadian seseorang. Alisa Ibrahim, kesimpulannya tingkatkan akhlak terutama setelah berbuat buruk, bertaubat sebaik-baiknya niat mengusulkan kesiapan. Memang betul. Muhammad Syaril, masih Syamsul Muhammad Zaha, alhamdulillah. Syamil Zafarullah, Rizal Minhad, Sarah Adnan, Muhammad Hafiz Ciki, Cik Wadi, Jasni Muhammad, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bonda dia sekali lagi dari Kota Singa, terima kasih banyak. Sofi Aliza, Assalamualaikum, selamat ibu. Atika Zubidi, akhlak dengan ibu bapa kadang biadab kerana rasa terpaksa menjaga ibu bapa yang sakit kerana hati memberontak ingin bekerja seperti adik-adik yang lain. Bagaimana nasihat orang begini? Kadang-kadang kita ni macam ni, dengan ibu bapa ni kita kena ingat, ibu bapa ni adalah satu ruang dan peluang kita, tiket kita untuk ke syurga, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi pada siapa yang masih memiliki ibu ayah, tolonglah berbuat baik kepada mereka, usahlah disakiti hati mereka. Bila ibu bapa kita sakit, mereka tidak minta pun mereka itu sakit. Dan kena ingat, satu perkara, kita sejak kecil berapa kali kita demam, berapa kali kita tak sihat, tetapi mak ayah kita tak pernah mungut dalam menjaga kita, tuan-tuan. Malahan dalam sebuah kekurangan dan sebuah kesusahan, tuan-tuan, dia tetap mengusahakan sesuatu agar kita pulih daripada kesihatan kita. Bila kita sakit, kita sihat, tuan-tuan, kita main macam biasa, kita dah tak ingat apa dah. Sedangkan mak ayah kita suffer dengan perbelanjaannya, dengan apanya, dengan tak tidur malamnya, nak memastikan kita kembali sembuh, tuan-tuan. Jadi apabila kita membalas bakti dan jasa kita kepada ibu bapa kita, itu adalah satu perkara yang wajib kita lakukan. Mudah-mudahan dengan hati yang tenang, mak dan ayah kita mendoakan kesejahteraan kita, semoga bahagia di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan, satu perkara yang paling kita rugi, tuan-tuan, bila mak ayah dah tak ada, tuan-tuan, adalah doa mereka, tuan-tuan. Kita memang perlukan doa mak kita, mak ayah kita, terutama je, tuan-tuan. Ya, Syida Sheila dari Singapura, Zaitun Hassan ke Subuh, terima kasih. Aisyah Nur, terima kasih banyak. Anifah Sulaiman, tingkatkan akhlak baik, taubat dengan segala salam tu. Wan Najahan, terima kasih banyak. Gita Nurul dah bagi pun nota, terima kasih banyak. Mr. Azli pun bagi nota, terima kasih. Umi James Bahari, Muhammad Ramzi Abdul Hadi, Nora Hamid. 10 poin perbincangan topik pagi ni untuk repair akhlak, tuan-tuan. Ya. Faridah Lebar, boleh tak saya baca doa selepas solat sunat dalam bahasa Melayu? Boleh. Tolong jawab. Ya Allah Tuhan kami, bermula pujilah ya Allah, Kaulah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Muhammad, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Kau murahkanlah rezeki. Kau nak cakap bahasa Melayu pun tak apa. Doakan mak ayah kita dulu. Ya Allah, letakkanlah ibu kurang keadaan bahagia dan ceria, sihat sentiasa. Ya Allah, semoga ayah anda ku juga begitu juga. Kalau mak ayah dah tak ada, kalau mak ayah kita ni, ya Allah, letakkan ibu dan bapa ku di kalangan beriman dan bertakwa. Ya Allah, jagalah mereka pada sesaan kubur. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya, terangkanlah kuburnya. Ya Allah, mudah-mudahan Kau permudahkanlah timbangan amalnya. Ya Allah, akhirat nanti mak kita doakan, InsyaAllah. Boleh jalan kan? Yang penting faham kan. Suzana Nana, Waalaikumsalam. Wan Panjang, masih banyak. Salam. Ida Cida, Yati Zaid, Singapura. Sujud Faizan Nizam Syahbudin, Paik Raja. Khairi Aizuddin, Khairi bin Laden, Zulfadli Ahmad, Halimah Nordin, Oraini Ibrahim, Epul Al-Lanudin, Emma Ozma, Siti Jahara Saleh, Khairina Sulong, Khidi Ahmad, dari Prince Crown Hill. Okay. Nurul Hanis Zahir, Nur Hashimah, Muhammad Asad, Muhammad Asad, Haizan Selamat, Dain Sulia Lirim, Waalaikumsalam. Emma Ozma, insyaAllah nanti kita akan tengok, kita masih ada masa lagi ke tak, tengok. Kita dah masuk pun kepada kuliah subuh yang kedua. Kuliah subuh yang pertama kita dah selesai. Baiklah, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah tadi kita telah pun selesai melaksanakan kuliah subuh yang pertama. Pagi ini special kuliah subuh 2 in 1. Satu untuk regular. Satu untuk regular yang mengikuti kuliah subuh saya sejak daripada pukul 6.30 pagi. Dan pada pukul 7 ini sekarang ini kita masuk kuliah yang kedua, iaitu kuliah subuh yang bertajuk Ramadan Membentuk Jati Diri, yang mana penganjur, penaja kita, penganjur, ada penganjur dan ada penaja, tuan-tuan sekalian ya. Penganjur kuliah subuh yang kedua ini adalah Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia, Prestige Malaysia, yang mana kita boleh cuba melayari website dia. Tuan-tuan boleh tekan Facebook mereka juga, laman page mereka www.facebook.com.pertis Malaysia, PERT huruf besar ISK Malaysia. Maknanya pertubuhan NGO ini yang telah menaja program kuliah subuh kita pada pagi ini. Terima kasih banyak. Ini merupakan satu badan bukan kerajaan yang mendaftar dengan Suruhanjaya Pertubuhan Malaysia, yang mana mereka juga mempunyai menekankan 5 aspek yang utama. 5 aspek utama itu iaitu mereka menekankan bab kebajikan, motivasi, kepimpinan, keusahawanan dan juga dakwah. Itu sebabnya pagi ini mereka sanggup menaja program kita pada pagi ini. Terima kasih banyak. Pagi ini ditaja oleh Pertis, sekali lagi saya umumkan, kerana untuk meneruskan usaha-usaha dakwahnya. Jadi ingat 5 teras utama, 5 merupakan aspek utama kepada persatuan Pertis ini, iaitu kebajikan, motivasi, kepimpinan, keusahawanan dan dakwah. Pertis Malaysia ni tuan-tuan sekalian, saya bagi briefing sikit sebelum saya mulakan kuliah saya. Ada mula bergiat aktif sejak tahun 2012 di seluruh Malaysia, yang mana pelbagai program untuk kebajikan telah dijalankan. Antaranya program bersama dengan anak yatim, itu juga bersama dengan OKU, Asnaf, orang miskin, rumah orang tua-tua, bersama rakan jalanan dan gelandangan. Begitu juga melancarkan tabung prihatin COVID-19 untuk membantu memberikan barangan keperluan asas kepada keluarga yang terjejas, keluarga miskin, ibu tunggal dan sebagainya. Kita baru je cerita tadi pasal akhlak. Inilah akhlak yang perlu kita contohi, yang mana ditonjolkan oleh pihak Pertis untuk kita ikuti, untuk kita teladani, tuan-tuan sekalian. Jadi tabung infak untuk misi bantuan barangan keperluan kepada keluarga yang memerlukan sempena musim PKP dan Ramadan ini pun diteruskan. Jadi siapa yang nak menyumbang boleh klik kepada link yang telah kita sharekan di dalam Facebook ini. Jadi tuan-tuan boleh menyumbang. Sambil kita dengar ceramah, kita menyumbang. Tuan-tuan sumbang, maka Pertis akan teruskan usaha-usaha dakwah ni, tuan-tuan. Dan penaja kita pada hari ini adalah syarikat yang menaja, dan syarikat yang bukan biasa-biasa, biasalah, kan? Iaitu syarikat Awesome, ditaja oleh Awesome, iaitu satu yang memperkenalkan satu ulang kaji. Satu aplikasi ulang kaji nombor 1 di Malaysia. Jadi lepas dengan kuliah subuh ni, PKP belum berakhir lagi. Jadi anak-anak kita tak pergi sekolah, anak kita dekat rumah, asyik main game, main kat phone. Macam mana nak membantu dengan pendidikan anak, maka Awesome boleh bantu. Jadi Awesome dapat pengiktirafan ISO, MSc, dan Awesome termasuk dalam aplikasi terbaik dalam Malaysia Book of Records. Ya, jadi Awesome ni, boleh kita tekan aplikasi Awesome ni, OSEM, ejaan di OSEM, mempunyai 11,000 orang cikgu yang membantu pelajar-pelajar di dalam aplikasi Awesome. Disokong penuh oleh motivator pendidikan terkemuka iaitu Datuk Dr. Haji Tengku Asmadi dan Ustaz Ahmad Dusuki. Sesuai dengan semua peringkat umur, bermula dari tahun 1, darjah 1 hinggalah tingkatan 5. Download secara percuma di App Store, Google Play Store, sistem pembelajaran yang menarik di dalam Awesome. Paling best ada battle di dalam Awesome, tapi bukan PUBG atau COC tetapi battle menjawab soalan yang mana pemenangnya akan mendapat hadiah luar biasa daripada Awesome. Jadi pastikan anak-anak kita bermain Awesome demi masa depan mereka, insya-Allah. Baiklah, bila kita menyebut tentang, kita teruskan dengan kuliah kita pada hari ini, tuan-tuan sekalian. Bila sebut tentang Ramadan membentuk jati diri. Macam mana agaknya Ramadan ini membentuk jati diri? Kalau kita baca balik dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu azim. Maknanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala dah beritahu dah, yang bulan Ramadan ini kan menjadikan kita diwajibkan, kutiba alaikumusiyam, mewajibkan kamu berpuasa. Pada siapa? Orang yang beriman. Makna orang yang percaya. Tapi kalau orang tu tak berpuasa dengan sengaja, maka orang tu ada masalah dengan keimanan dia. Ya? Maka wajib berpuasa macam mana? Seperti mana orang-orang sebelum kita puasa. Jadi makna ikutlah macam mana orang dulu puasa. Jadi tetapi kita kena ingat,
di penghujung ayat tu yang penting menjadi matlamat kita di dalam berpuasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya orang puasa, ramai yang puasa, tapi belum tentu lagi semua orang berjaya memperoleh ketakwaan itu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kita tengok bulan Ramadan, bila dah datang dalam bulan Ramadan, kita lihat rasa syukur, diberi peluang untuk menyambutnya. Sudah bersediakah kita ini untuk berterusan beribadah dalam bulan Ramadan? Ataupun adakah kita masih lagi terpinga-pinga atau tak tahu nak buat apa, tuan-tuan? Maka jawapannya, kita wajib bersedia. Kena bersedia. Sebab Nabi pernah mengaminkan doa yang dibaca oleh malaikat. Nabi sebut amin, amin, amin 3 kali. Sahabat tanya, kenapa? Kenapa engkau amin ya Rasulullah? Tak apa yang doa. Maka Nabi kata, aku sesungguhnya diarahkan amin atau doa dibaca oleh Jibril, iaitu salah satunya apa? Maka celakalah kehidupan orang yang membenarkan Ramadan ini berlalu pergi tanpa dosanya diampunkan oleh Allah SWT. Takut, tuan-tuan. Itu sebabnya peluang ini jangan kita buang. Kita wajib bersedia. Bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkatan, penuh dengan kebaikan, keistimewaan dan juga keampunan dari Allah. Maka berusahalah mendapatkan apa yang ada di dalamnya. Persoalannya, apakah Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya? Tutup mata zahir, buka mata hati kita, kita nilaikan apakah benar Ramadan tahun ini boleh menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Bagaimana dengan ketakwaan kita ini boleh membentuk jati diri kita? Kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Yang mana Allah Taala beritahu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat yang saya baca tadi, wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa juga. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Mana petikan daripada ayat yang saya bacakan ini, kan, menunjukkan bahawa matlamat yang sangat penting di dalam ibadah puasa ini adalah mencapai ketakwaan. Takwa inilah yang bersemarak di dalam hati kita ketika mengerjakan fardu puasa kerana menjunjung perintah Allah dan mengutamakan keredaannya. Takwa itulah yang mengawal hati dari kerosakan ibadah puasa dengan maksiat, walaupun maksiat yang berbisik di dalam hati, tuan-tuan sekalian. Kita tengok takwa ni macam mana nak capai. Sayyidina Ali ada menggariskan 4 latihan takwa. Yang pertama, khauf Rabbul Jalil, takut kita kepada Allah Ta'ala. Takut. Pada bulan Ramadan ni kita takut, kita nak tinggal semayang takut, apa nak makan pun takut. Sebab apa? Takut. Kita yakin Allah Ta'ala nampak kita. Nampak, Allah Ta'ala nampak, nak cakap apa? Kan? Kita walaupun duduk dalam rumah seorang diri, tak ada orang lain pun, kita tak minum. Alhamdulillah, kita dah ada latihan takwa dalam hati kita. Iaitu pada ketika itu kita tak minum pun, walaupun air soya malam tadi masih ada atas meja, tuan-tuan. Nampak air soya atas meja, orang tak ada orang lain clear pula ni, boleh nak minum. Tapi kenapa tak minum? Sebab kita yakin Allah nampak kita. Kita tak buat benda yang biasa kita buat, tuan-tuan. Air itu halal, tetapi tidak boleh bagi kita minum disebabkan syariat kita disyariatkan kepada kita untuk berpuasa, tuan-tuan. Khauf Rabbul Jalil. Yang kedua, a'malu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Kita mengawalkan, kita melewatkan sahur, kita mengawalkan berbuka, kita berbuka puasa dengan buah tamar. Kita pagi-pagi lepas kita bangun subuh ni, kita dengar kuliah. Lepas kuliah kan kejap lagi pukul 8 lebih, pukul 9 kita dah mula solat sunat duha. Lepas solat sunat duha tu kemudian kita pukul 12 kan kita ambil sunat lagi. Kita iaitu sunat apa? Kita sunat tidur sekejap sebelum kita nak solat zuhur. Kemudian pukul 1 kita semayang berjemaah pula tu. Alhamdulillah. Lepas tu kita mengaji, kita bertadarus dan sebagainya. Kan kita berzikir, kita menghafal surah-surah. Kan hafal surah-surah, tak adalah kita baca surah pendek, tuan-tuan. Kan? Sampai tu lepas dah habis bila berbuka puasa kan. Buka puasa, kita buka puasa dengan buah tamar dulu. Sunnahnya kita ambil. Lepas buah tamar kita makan, kita minum air kosong pun tak apa. Lepas tu kita solat maghrib dulu. Lepas solat maghrib sebab kita dah makan yang ringan-ringan dulu. Lepas kita dah semayang, kita keluar balik pergi kat tempat makan. Kita makan yang berat sikit. Makan berat sikit pun bukannya makan sampai jadi berat. Makan berat sikit tu sampai kita okeylah, cukuplah untuk tenaga kita. Kita rehat sebab nanti isyak nanti nak ibadah lagi, nak tarawih lagi, nak witir lagi, kan? Kemudian selepas pada tu habis aja sembahyang sunat,
tarawih kebanyakan kita melazimkan lepas nak tarawih dah habis je doa tu, kita terus nawaitu samaradin anada ifardi syahri ramadhan hazi serati lillah ta'ala, kita niat beli semula nak puasa lagi esok. Kemudian pagi esok takut-takut terlupa. Esok pagi tu pukul 4.30 kita dah bangun. Ambil sunnah Nabi. Sebab apa? Nabi pun bangun awal daripada nak sahur itu sebab untuk beribadah. Barulah tu sebabnya kalau kita sebut tentang mengakhirkan sahur, bukanlah maknanya kita bangun ngam-ngam pada pukul, contohnya katalah imsak 5.50. Bukanlah maknanya pukul 5.45 tu kita bangun. Salah macam tu. Kita bangun awal pukul 4 lebih, pukul 5 atau pukul 5 lah kita bangun. Jadi kita sempat mandi, kita siap, kita solat dulu. Jadi makna kita nak makan sahur tu, kita ambil waktu hujung sebab kita boleh timing. Tapi kalau kita bangun kelam kabut, ada harapan buatnya kita terlepas dan sebagainya, langsung kita tak sahur tuan-tuan. Sedangkan Nabi pesan apa? Makanan sahur itu adalah makanan yang barakah. Nabi kata jangan sekali-kali kalian tinggalkan makan sahur, kerana di dalam makan sahur tu ada keberkatan. Kedua, Nabi ada juga dalam hadis yang lain Nabi sebut, janganlah kamu tinggal, sungguhnya makan sahur itu adalah makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Yang ketiga, ada dalam satu hadis, makan sahur dalam makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan walaupun hanya seteguk air. Begitu juga Nabi kata, jangan kamu tinggalkan makan sahur, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang yang bersahur. Bayangkan banyak kelebihan. Nampak Jadi makna kata, amal lebih tazir beramalkan apa yang diturunkan. Tarawih, apa yang diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan. Kemudian Quran kita mengaji, sebab Quran sendiri turun, nuzul Quran pada 16 Ramadan tuan-tuan. Jadi makna kata kita ni sebenarnya mendapat ruang dan peluang yang besar untuk menambah baik jati diri kita tuan-tuan sekalian. Jadi apabila kita ikut disiplin mengawalkan berbuka, melewatkan sahur, makna kata dalam arti kata lain, kita sebenarnya tanpa kita sedari sebenarnya kita membentuk kualiti yang baik dan jati diri yang hebat tuan-tuan. Itu sebabnya penting kan, amal lebih tazir. Bulan tarawih bulan Ramadan kita jumpa tarawih, tak jumpa bulan lain tuan-tuan. Walau macam mana seronok malah kita dalam PKP ni tarawih tak boleh nak cakap dah. Telefon mufti, Assalamualaikum, Tok Mufti nak maklumkan saya seronok benar tarawih, boleh tak lanjutkan sampai lepas raya? Tak payah dah. Setakat tu lah kan. Tu sebab buat betul-betul. Sekarang ni setakat ni dah ada yang tinggal belum? Alhamdulillah, syukur dengan semua angkat tangan, semua buat penuh Bagus. Yang Singapura je penuh. Okey. Singapura macam mana? Dia bermula puasa serentak sama macam Malaysia ke atau macam mana? Sama kot Okey, alhamdulillah tuan-tuan. Jadi tak apa, nanti sekejap lagi kita akan tengok komen-komen semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, qanaah. Qanaah ni bermaksud berpada dengan sedikit. Kita tidak akan berlebih-lebihan, membazir dan sebagainya. Kita lihat akhlak Nabi sendiri. Nabi makan sederhana tuan-tuan. Sebab kita makan hanya sekadar untuk memberikan tenaga tuan-tuan sepatutnya. Memberi tenaga untuk kita teruskan. Bukannya berlebih-lebihan tenaga. Ubek pun tuan-tuan, kalau bagi lebih overdose tuan-tuan, tak ada elok dah, datang penyakit baru. Makan pun macam tu. Makan biarlah sekadar untuk memberikan tenaga kepada kita untuk meneruskan ibadah yang nak kita lakukan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi makna kata qanaah ini berpada dengan sedikit. Kadang-kadang pergi beli barang, ketua keluarga boleh keluar, dia cari barang untuk berbuka. Murtabak boli, roti john boli, si lamak boli, si goreng boli, mi goreng basah boli, char kway teow boli. La ilaha illallah. Apa bondo yang kau nak makan ni? Makan ke menterdarah kan? Tahun ni 9 cakap. Makan ke apa? Menyumit, la ilaha illallah. Bila makan sampai mentenengnya, tersadar tuan-tuan. Jangan macam tu. Ikut akhlak Nabi. Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Dan satu aspek yang penting bila cerita tentang qanaah ini adalah kita mengingati orang lain yang susah. Contohnya kita tengok apa yang dilakukan oleh Persatuan Pertubuhan, lupa lah nama yang Pertubuhan. Maafkan saya. Pertubuhan Ihsan, Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia. Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia ni satu tujuan yang kita tengok, yang kita boleh jadi qanaah ni adalah kita bantu sumbangkan dana, bagi sumbangan kita kepada pertubuhan ini. Mudah-mudahan dia dapat memanjangkan usaha-usaha kebaikan tu. Kita tahu tadi buat motivasi, kepimpinan, usahawanan, kebajikan. Kita tengok tadi dan dakwah kan. Jadi mana kita bagi. InsyaAllah dengan cara ini kita dapat bantu untuk meneruskan lagi kebaikan kita tu. Walaupun kita bagi RM50, yang terkumpul tu, dan duit-duit yang terkumpul itu akan dipanjangkan dengan kebajikan-kebajikan nak dilakukan. Jadi qanaah ini berpada dengan sedikit. Jadi daripada duit simpanan kita sekarang nak stokah tak susah tuan-tuan. Semua online. Tokan yang tak kira lah Maybank to you ke, CIMB Klik ke, kan, internet banking, bank Islam ke, tak kira. Tokan masuk dengan zap, serap, tahu masuk tuan-tuan.
Jadi makna kata janganlah kita beralasan lagi sebab kita ada keupayaan, ada ruang dan peluang untuk berbuat baik, tuan-tuan. Dan yang keempatnya lah takwa adalah persediaan untuk hari kebangkitan. Sampai masa kita akan mati, tuan-tuan dan sekalian. Jadi amalan kita yang kita buat ni adalah untuk negeri akhirat. Janganlah tuan-tuan risau. Habis kalau akhirat ya dunia ni nak rasa apa pula ustaz gitu. Sebenarnya dalam surah Asy-Syura Allah Taala dah beritahu barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia akhirat dua-dua dapat. Tetapi barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan kurniakan sebahagian sahaja daripada keuntungan itu. Maknanya daripada dunia yang kita kerja, mana tak dapat semua pun, dapat sikit aja, sebahagian aja. Malahan tidak ada satu pun yang dalam hidup itu berasa bahagia. Bayangkan, kita tak nak macam tu. Kerja duit sana sini tapi tak bahagia. Huru-hara hidup, apa guna, tuan-tuan? Ya? Jadi kita kena ingat tuan-tuan sekalian, ya. Jadi kita lihat bagaimanakah ayat yang tadi baca, yang saya bacakan tadi, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu yang kita menjurus kepada ketakwaan itu menunjukkan bahawa ketika kita mengerjakan fardu puasa kerana menjunjung perintah Allah dan mengutamakan keredaan Allah, maka takwa itulah yang akan mengawal hati kita daripada merosakkan ibadah kita dengan maksiat, tuan-tuan. Maka dalam hal ini puasa di bulan Ramadan ini sangat berperanan untuk membentuk umat yang mulia dengan melihat dunia ini sebagai ladang tanaman untuk kehidupan yang lebih utama di akhirat. Untuk itu takwa adalah asasnya, dan mereka yang berjaya adalah mereka yang sahih takwanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sehubungan dengan itu, mereka yang berjaya ialah mereka yang benar-benar menghayati makna Ramadan sebagai satu ibadah yang istimewa, iaitu yang mampu membawa kesan takwa yang terpancar menerusi akhlak mulia. Baru saja tadi pagi kita cerita akhlak. Jadi maknanya dengan Ramadan ini, ibadah ini dapat menzahirkan, membawa kepada kita output dia, kita berubah, kita transformkan akhlak kita, repair akhlak kita menjadi akhlak yang lebih baik dan lebih mulia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kan? Yang mana bila menjadi akhlak yang mulia, akhlak yang mulia, dan kita dapat juga untuk menjadikan diri kita sebagai manusia yang mampu mengawal nafsu yang sering kali menyebabkan kita tersalah laku. Seperti mana puasa itu dapat mendidik supaya lebih bertanggungjawab dan mengangkat kemuliaan dan kualiti jati diri kita, maka puasa itu juga mengubah cita rasa, corak budaya dan pemikiran dengan menguatkan kepedulian kita terhadap ummah. Sama-sama kita membantu, menyumbang ke dalam tabung persatuan dan pertumbuhan insan ni, kan? Pertumbuhan insan ni kita bagi pertis ni, dengan kita sumbangkan, insya-Allah kita akan dapat membantu. Kita dapat membantu kepedulian kita kepada umat secara keseluruhannya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Kepedulian ini menunjukkan bahawa kita mengambil berat, tuan-tuan. Cakna, tuan-tuan, mengambil tahu tentang kesusahan orang lain, bukannya asyik mementingkan diri sendiri. Sebab jika tidak, kalau kita tidak menguatkan kepedulian kita, bersaksilah untuk tawanan semua, hakikatnya pada hari ini dunia sekarang ni semakin mementingkan diri sendiri. Itu sebabnya kita ni perlu ingat Allah banyak-banyak, berpegang kepada cara Islam, insya-Allah akan dapat mendidik hati kita agar peduli mengambil berat di antara satu dengan yang lain. Oleh yang demikian, teruskanlah berlari tanpa henti dalam mencari makna Ramadan yang hakiki. Kurangkanlah ketawa, banyakkan menangis. Moga kita bersungguh-sungguh memohon keampunan daripada Allah serta menanamkan keazaman dengan penuh ikhlas untuk menumpukan sepenuhnya Ramadan ini dengan amal dan ibadah kita. Bagaimanakah puasa ini lagi boleh membantu mendorong kita mempertingkatkan kualiti dan jati diri? Kalau kita menelusuri sirah keagungan Islam, dalam bulan Ramadan terdapat banyak peristiwa penting yang berlaku, yang semuanya menuntutkan kekuatan jasmani umat Islam terdahulu, walaupun pada ketika itu mereka sedang menjalani ibadah puasa. Akan tetapi, apa yang kita lihat sebaliknya. Mungkin kita perlu mengambil ibrah, pengajaran daripada umat Islam yang terdahulu dari sudut bagaimana mereka mengharungi Ramadan ini tanpa perlu menjadikan alasan berpuasa untuk lari daripada melaksanakan tanggungjawab mempertahankan dan mengangkat syiar Islam. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali menggariskan terhadap tanggungjawab orang yang berpuasa itu adalah satu yang perlu diberi perhatian kerana ia membawa kepada tercapainya jati diri dan juga kualiti puasa yang baik dan sempurna. Dalam kitab tersebut, Imam Al-Ghazali menyatakan puasa ialah menahan pandangan daripada segala perkara yang tercela dan juga kepada sesuatu yang boleh mengganggu hati serta melalaikannya daripada mengingati Allah, memelihara percakapan daripada bercakap kosong, mengumpat, saling memfitnah serta menimbulkan permusuhan.
Seterusnya, puasa adalah amalan yang menjadi asas benteng, pelindung kita, pendinding kita daripada godaan syaitan. Ini adalah kerana syaitan menggunakan nafsu syahwat manusia sebagai jalan utama untuk menggodanya. Tetapi dengan ibadah puasa yang mengekang dan melemahkan nafsu syahwat, jalan ini berjaya dilemahkan dan sekaligus melemahkan godaan syaitan terhadap manusia. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, apabila tiba bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu syurga, ditutuplah pintu neraka dan syaitan-syaitan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Maka dengan itulah tuan-tuan, bila bulan Ramadan ni banyak perkara yang kita kena jaga. Pertama, jaga mata kita. Jangan tengok benda-benda maksiat. Jangan tengok. Mata nak tengok itu macam-macam. Dekat TV, ya Allah, tak apa cerita tengok. Dekat handphone pun sama. Bahkan kata kat TV je, kat handphone pun buntang-buntang mata tengok. Yang kedua, jagalah lidah kita, lisan kita, cakap yang baik-baik. Kalau tak boleh cakap baik-baik, gantikan dengan perbuatan lebih baik lisan ini. Mengaji Al-Quran, zikir, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, ingat Allah banyak-banyak zikir, tuan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita boleh zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh, tuan. Kan? Boleh benar. Kita yang tak nak buat, tuan. Kan, gantikan. Itu lidah kita, lisan kita. Seterusnya apa? Hati kita. Yang ketiga, hati kita ni nak kena baik. Baik sangka, jangan buruk sangka. Alah, ini semua contohlah pertis taja kita. Pertis dengan awesome. Alah, ni semua dah baik untung. Mana ada sedekah. Jangan, tak baik. Kita kena bersangka baik. Kena sangka baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sangka baik. Itu yang penting. Hati ni buang perasaan tamak, buang perasaan dengki, buang perasaan curiga, buang perasaan sangka buruk, buang perasaan sombong. Buang, tuan-tuan. Kan, sebab hati kita ni bahaya, tuan-tuan, kalau kita layankan bono-bono bisikan hawa nafsu yang tidak baik ini. Keempatnya, jagalah perut kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Maksud jaga perut selain pada puasa apa dia? Bila kita makan, makanlah sumber daripada sumber yang halal. Nabi pesan, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu, tuan-tuan dan puan sekalian. Yang kelima, jagalah tangan kamu. Makna tangan kita ni tolong orang yang susah, bantu. Ini yang Pertis lakukan. Itu yang Awesome lakukan. Taja program kuliah kita pada hari ini, tolong bantu untuk menyampaikan kesedaran kepada semua. Dan begitu juga kita lihat Pertis buat semua macam-macam program. Program motivasi, program kepimpinan, program kebajikan, program keusahawanan. Macam-macam dia buat kepimpinan. Jadi maknanya program-program ni buat ni untuk apa? Untuk membantu, tuan-tuan. Sebagai NGO yang bergerakkan usaha ni, nak pastikan dakwah tersebar, memastikan kebaikan-kebaikan dapat dikongsikan secara bersama. Dan kita boleh menyumbang, tuan-tuan, untuk membantu di dalam urusan ini. Tangan kita ni bantu. Nampak orang susah, tolong. Nampak orang nak minta jalan, tolong dia minta jalan. Pakcik tu kesian dah lah, tak nampak, slow pula. Macam mana? Jadi kita bantu, tuan-tuan. Begitu juga tangan kita ni, kalau nampak ada orang dalam kesusahan, pergilah bantu. Frontliner kita nampak yang duduk ke persekatan jalan raya tu, kesian, ini nak makan ke belum, pergilah kirimkan makanan. Apalah salah, kan? Boleh, kan? Yang seterusnya adalah jaga dari segi langkah kaki kita. Melangkahlah ke tempat-tempat yang baik. Tu yang nak kita jaga tu. Melangkah tempat-tempat yang baik. Pergi tempat macam kita dekat dalam PKP ni, tak boleh lah pergi tempat-tempat yang banyak, kan? Jadi dalam rumah ni, tempat mana? Pergi tempat semayang dalam rumah. Pergi tempat kat depan TV tu, buka cerita yang elok-elok. Maknanya masih lagi dalam kategori melangkah, tuan-tuan. Dan yang ketujuhnya, tuan-tuan, jagalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. InsyaAllah dengan kita menjaga ketaatan kepada Allah dan Rasul, kita akan terselamat di dunia dan di akhirat hendaknya, tuan-tuan. Maka gunakanlah peluang madrasah Ramadan ini, madrasah Ramadan ini bagi menyuburkan sifat-sifat spiritual, rohani dan jasmani yang kuat dan mempunyai daya ketahanan diri agar umat Islam memiliki jiwa yang merdeka dan tidak mudah dijajah sewenang-wenangnya. Maka akhir sekali, tuan-tuan sekalian, dapatlah disimpulkan sebelum saya tengok pada kesimpulan ini, mari kita lihat dulu apakah komentar-komentar yang diberikan oleh kuliah tadi. Kita sampai berapa ramai tadi kalau tak silap saya lah. Tengok. Kita hari ni
Alhamdulillah, tadi setakat tadi setakat tadi kita ada dekat 1,000 orang. Dekat 1,000 orang, Alhamdulillah. Syukur banyak. Tuan, okey, tak apa, kita tengok. Puan Nurida Osman, masih banyak. Kalau ada soalan-soalan, boleh dikemukakan melalui ruang komentar ni sebelum saya buat kesimpulan, tuan-tuan. Bantu mulakan insya-Allah sama-sama teman tu. Khidir Rahmat, jaga langkah kaki kita biar memang benar. Najwa Husniah, melangkah tempat baik. Memang ya. Mazna Abdullah, Ramadan Qasir dia sepi pun dapat pahala. Memang betul. Sebab saya difahamkan ada peserta daripada kuliah subuh ni yang dah pun post satu produk iaitu yang berkaitan dengan tepung. Katanya tepung ni pelbagai guna dan hebat sekali fungsinya untuk memudahkan urusan. Kita nak masak apa pun dengan tepung yang berasaskan tepung memang terbaik. Apakah dia, tunggu tuan-tuan. Saya tengah tunggu barang tu sampai sebelum dia. Terima kasih banyak. Dia pun terlibat. Saya Puan Musainah. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan war-warkan di dalam kuliah subuh kita yang akan datang, tuan-tuan. Assalamualaikum Ustaz, dipermudahkan urusan, jaga ketaatan. Najwa, terima kasih. Biasa Jaafar, kini Ahmad. Nak tengok ada soalan-soalan tak? Waktu sesuai nak bayar zakat masa Ramadan ke berapa? Dira Nur Nadirah, 2. Dira Nur Nadirah, nak bayar zakat adalah kita bermula ajar Ramadan dah boleh bayar dah. Ya, mulanya Ramadan dah boleh bayar. Dia tak kira sesuai tak sesuai. Yang tak sesuai ada, iaitu dah habis solat sunat Aidilfitri baru nak bayar. Itu tak sesuai. Dan alhamdulillah tuan-tuan, kebanyakan negeri mengambil ketetapan sekarang ini untuk membayar zakat adalah bayar zakat secara online. Tak usahlah kita bergaduh lagi sah ke tak sah ke. Dah ulama semua dah sependapat, Fajr Fatwa dah sependapat menyatakan dalam Malaysia ni boleh bayar secara online. Dan nak pula kita dalam keadaan darurat ni. Dan kepada mereka yang tidak ada kemudahan online, pada orang yang tak ada pilihan, contohnya ada orang tua yang dia tak ada anak yang pandai dan tak ada anak, mungkin dia duduk sebatang kara ataupun dia tak ada macam mana sistem dia nak pakai. Dia ada kesusahan lagi bab internet ni, dia tak pandai. Telefon ni pun telefon lama-lama ni. Jadi dia nak bayar secara online tu dia tak pandai, dia tak reti. Dia duit dia pun tak ada dalam bank. Macam mana nak bayar? Dalam hal ini dia dimaafkan. Maksudnya dia dibenarkan qada sebaik saja. Lepas raya besok dah okey boleh bayar. Tak ada masalah. Ya? Dan dia tak jadi dosa. Yang jadi dosa pada orang yang saja-saja tak bayar. Takkan nak kita dengan tak punya canggih komputer, handphone canggih-canggih, takkan tak boleh bayar. Bayarlah tuan-tuan ya. Nur Atirah Rashid, terima kasih kerana raiskan balik poin-poin kita hari ini. Salmia Khadri, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita zikir banyak mudah-mudahan ya. Rozaiman Izzat, terima kasih banyak. Azlina Burhan, terima kasih. N Muhammad, terima kasih kerana sharekan poin-poin. Halimah Nordin, terima kasih banyak. Syarusna, macam mana nak buang perasaan hasad, dengki atau dendam? Okey. Jadi maknanya macam ni lah. Syarusna marah bagi soalan yang penting ya. Penting dia kata macam mana nak buang perasaan hasad, dengki atau dendam. Sebenarnya dalam hidup kita ni, dalam hidup kita ni, kena ingat hidup kita dalam dunia ni sementara. Bila sementara, semua yang ada ni semua sementara. Pertama, pasangan kita sementara. Sampai masa suami kita meninggal, isteri kita meninggal, akan meninggalkan kita selama-lamanya. Cepat lambat, itu urusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha mengetahui. Dan bila, pada ketika bila, tak capek, tak lambat sesaat. Kalau kata sampai masa kita jiun-jiun lah tuan-tuan. Jadi pada kita tak usah nak belagak-lagak. Jadi menghargailah pasangan kita tu dengan baik. Tak usah nak belagak, suami aku paling bagus sekali. Allah Ta'ala cabut nyawa. Tak ada. Yang keduanya dari segi duit, harta, rumah besar, kereta besar tuan-tuan. Nak dongki sampai masa mati tak bawa dalam kubur tuan-tuan. Tak bawa masuk dalam kubur. Kita tengok kisah Iskandar Zulkarnain. Macam mana dia kata, kalau aku mati nanti, Iskandar Zulkarnain kata, kalau aku mati nanti, yang pastikan buat 3 perkara. Apa dia? Pertama, pastikan yang mengusung jenazah aku itu tabib yang handal-handal. Yang kedua, waktu usung jenazah aku tu taburkan segala harta kekayaan aku tu di sepanjang perjalanan menuju ke kubur. Yang ketiga, waktu usung jenazah aku itu, pastikan tangan aku tu terkulai macam tu. Biar semua orang nampak. Kenapa? Yang pertama, biar tabib yang handal-handal. Tabib ni bahasa kita ni doktor lah sekarang. Kan? Orang yang pandai mengubatkan orang. Jadi mana kata? Dia kata, kenapa tabib yang handal-handal usung jenazah aku? Kerana nak beritahu kat semua orang, hebat mana pun tabib, doktor ini, hebat mana pun, dia tak akan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Kedua, bila usung jenazah, kau taburkan segala harta kekayaan, kau akan tengok nanti macam mana orang rebut ambil harta tu tanpa kau mampu berbuat apa-apa. Dan yang ketiganya, tangan kau terkulai ni, orang akan nampak tangan kau tu, tangan macam mana? Nak beritahu macam mana lahir dulu tangan kosong, mati pun tangan kosong. Tangan dah terkulai layu di tasik madu Fauzal Latif. Tajuk lagu lah. Kan? Jadi mana kata, buat apa nak dengki-dengki dengan harta kekayaan? Sementara bukan buat masuk dalam kubur. Itu kita nak dengki dengan orang. Buat apa? Dan yang ketiganya, pangkat kuasa. Sampai masa, kita akan turun daripada pangkat dan jawatan yang kita ada. Sampai masa, dia tidak akan jadi milik kekal. Tak ada tuan-tuan. Bekerja sampai bila boleh kerja? Sampai umur 60-70 tahun. Sampai bila boleh kerja? Sampai masanya kita perlukan sokongan daripada orang.
anak-anak kita dah tak larat, dah tak teraya, dah ada rumah. Cakap apa? Itu sebabnya tuan-tuan. Itu sebabnya kita ni kadang-kadang berebut untuk satu benda yang sia-sia tuan-tuan. Benda yang sia-sia kita rebut bergaduh sampai sanggup berbunuh-bunuhan. Apa pasal? Inilah keadaan tuan-tuan yang kita kena tengok. Jadi ini kalau kita fikir macam tu, insya-Allah kita tak ada dengki dan kita tak ada dendam tuan-tuan. Dan bila sebut tentang dengki tuan-tuan, dengki ni sama artinya kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Yang kita dengki baik mau. Allah izinkan dia dapat satu perkara, kita tak payah dengki tuan-tuan. Rezeki kita pun ada, Allah Taala bagi tuan-tuan. Salah kita risau. Rizal Minhat, terima kasih. Siti Rohaida Bunga, terima kasih banyak. Mr. Azli Ali, sesi 2. Sesi 2, ada sesi 1, sesi 2. Bagus. Alhamdulillah, ada juga ni poin-poin. Jadi nanti tuan-tuan dan puan mana yang baru saja mengikuti kuliah ni, boleh tengok balik nota-nota yang di-share. Tetapi yang risau, video ni pun boleh ulang balik tengok. Terima kasih banyak kepada Pertis, terima kasih kepada Awesome yang sudi menaja program ceramah kuliah subuh kita pada pagi ni. Hazam selamat, alhamdulillah, terima kasih Ustaz perkongsian ilmu pagi ni, mantap, terbaik. Terima kasih Siti Emma. Apa hukum solat dengan membaca dalam hati? Sebenarnya bila kita solat kan, kalau kita bisu baca dalam hati, kita ni mesti lafaz, kan, mesti lafaz. Bila kita solat mesti lafaz, kecuali solat zuhur dan solat asar. Itu pun Allahu Akbar, walaupun kita bukan baca dalam hati. Bacaan perlahan paling minimum telinga dengar. Macam tu lah, maknanya telinga kita dengar. Macam tu. Ini kita kumat kami, telinga pun tak dengar. Macam mana tuan-tuan kan? Macam tu. Kalau betul kan lah. Ya, jadi makna kata Hafiz Razak, salam. Terima kasih banyak. Syamil Zafarullah, Mr. Azli. Oh, pagi ni 710 view. Sebab saya dipahamkan semalam ramai yang dah bertugas. Hari ni maksudnya dah bertugas secara walaupun di rumah, tapi mereka perlu kerja. Ada juga yang nak mengejar grup tadarus dan sebagainya. Tapi tak apa, jangan risau. Kita setiap hari ada tuan-tuan masing-masing. Setiap hari 6.30 pagi kita dah mula bersyarat. Kepada semua, jangan risau. Saya akan sentiasa menemani anda di waktu pagi. Selepas sahur kita subuh. Selepas subuh jangan tidur dulu. Pastikan anda terus bersama dengan saya, Syamsul Debat, setiap pagi yang setia menemankan anda dan berkongsikan tentang ilmu-ilmu yang mungkin boleh kita kongsi. Walaupun sedikit, yang penting kita amalkan dan sebar panjangkan kepada yang lain. Nur Faridani Muhammad Roni, nikmat hujan rahmat pagi ni, ngantuk pula Ustaz, mata lelap tapi telinga masih dengar kuliah. Kek mana yang hujan ni? Ruzi Mei, kek mana ni? Rosalia Aris, tak sah, tahu tak apa. Jadi makna kata mesti, mesti dilafazkan. Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan, sokong semuni kami sebenarnya Ramadan ini. Ni dia iklan yang dah dimasukkan. Jadi kepada siapa nak menyumbangkan, sumbangkan kepada Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia ni, Pertis ni, iaitu ke dalam akaun Maybank 562133508986. Masuk duit tuan-tuan, tak dapat masuk RM10, masuk RM100. Tak dapat masuk RM100, masuk RM1000. Apa dah hal duit banyak, bagi je lah. Kan? Kau dapat bagi banyak, bagi lagi banyak. Macam tu ayat dia. Jadi mana kata bagi sebanyak yang kita boleh tuan-tuan. Ya? Yang nak menerima boleh WhatsApp. Kalau nak tanya apa-apa, kalau nak apa, ada benda yang kemuskilan nak tanya apa-apa, itu pun nombor WhatsApp pun ada disertakan tuan-tuan. Dan nak siang lain tak kuat pula Ustaz, sangkut pula. Oh ya ke, tak apa, nanti ulang balik ya. Emma Osman, terima kasih Ustaz. Helmat jaga ilmu, undur diri. Tak apa, tak ada masalah. Terima kasih Mak Usuh. Kuliah subuh sesi kedua. Terima kasih banyak. Siti Nasirah, terima kasih banyak. Zamri Nur Rahman, terima kasih. Nur Hamid. Poin kelima tadi apa? Poin kelima tadi dah bagi tu. Perut kita, jaga perut kita. Pertama, jaga mata, jaga lisan, jaga hati, jaga perut. Yang kelima, jaga tangan, membantu. Yang keenam, jaga langkah kaki kita. Dan yang ketujuhnya, jaga ketaatan kita pada Allah dan Rasul. Okay. Ahmad Syahadat Tahir, pemuda urusan dunia akhirat, insya-Allah. Nora Fizah Wong, terima kasih banyak. Jannah Bella, jaga tangan. Hazim Syahrul Sampoy, macam mana nak buat satu amalan tanpa rasa jemu? Timbulkan perasaan kasih dan sayang kita kepada Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah Allah dan Rasul kita sayang, maka kita akan semangat dalam beribadah. Ingatkan balik betapa sayangnya Nabi kepada kita. Kenapa pula kita tidak boleh sayang kepada Nabi sebagai Rasul kita? Syuhada Abdul Hamid, bagaimana nak tenang bila suami kahwin lain senang, tak sabar banyak, semua boleh aku ingat tak pada tajuk yang saya bawa tu, tajuk ihsan. Kita kena ingat Allah ciptakan kita. Allah izinkan apa yang berlaku kepada kita. Sebab Allah sayang kita. Allah tahu kekuatan kita, wahai puan syuhada. Jadi bila kekuatan kita ada ni, berdoa banyak-banyak. Ya Allah,
Aku ni nangis tak ada masalah. Ya Allah, aku ni lemah. Ya Allah, aku tak kuat. Ya Allah. Tapi kau berikanlah aku segala kekuatan, Ya Allah, untuk menghadapi ujian seperti ini, Ya Allah. Kau lah maha pengasih, maha penyayang, lagi memakbulkan doa ini, Ya Allah. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Minta dengan Allah. Betul. Okey. Kemudian Nur Aziza, mengasih banyak. Ramlah Abu Bakar, mengasih banyak. Rohana Ana, mengasih. Nur Syaila, Siti Zaliha, Muhammad Zarif, Farhan Rahmat, Nur Faridani, Muhammad Roni, Rohaya Husin, Najwa Husniah. Terima kasih pihak penganjur Pertis Malaysia dan juga penanya awesome terbaiklah. Nak request tu Ustaz buat kuliah subuh lagi. Untuk makluman Najwa Husniah, saya kuliah subuh setiap pagi 6.30 pagi. Dah bermula. Setiap pagi insyaAllah. Jadi jangan minta-minta, memang ada pun. Nurliza Arifin, Alhamdulillah. Seterusnya Roshani Taqwa, selamat dari Tawau, Sabah. Ustaz, terima kasih perkongsian hari ini sesama. Zai Ibrahim daripada kami dari Singapura mengucapkan selamat puasa kepada semua masyarakat Malaysia. Semoga dimudahkan urusan sepanjang Ramadan ini. Semua frontliners semoga tabah menjadi tugas anda. Terima kasih banyak. Terima kasih Zai Ibrahim atas keprihatinan. Rohana Ana Rohani Haji Ahmad. Apa hukumnya suami enggan berikan nafkah kepada isteri kerana gaji isteri lebih banyak dari suami, dan suami pernah maklumkan kepada isteri sekiranya inginkan nafkah perlu berhenti kerja? Tak betul macam ni. Sebenarnya macam ni ingat Di dalam khutbah terakhir Nabi sebut, seperti mana kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu, isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Maksudnya, hak itu, hak isteri adalah apa dia? Haknya adalah diberikan nafkah. Nafkah ini zahir dan batin. Zahir bagi pakaian, tempat tinggal, makan dan sebagainya. Tetapi batin, jaga hati. Melayan isteri ini dengan sebaik-baik mungkin. Berlemah lembut. Nabi kata, berlemah lembutlah terhadap isteri kamu. Sesungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Jadi mana kena ingat, kalau orang perempuan bekerja, walaupun isteri bekerja, suami wajib bagi nafkah. Tak banyak, bagi sikit, kena bagi. Jangan sampai suruh dia berhenti kerja kan lagi tak cukup. Mungkin isteri kita dah bantu, tapi siaplah duit belanja dia sikit, tuan-tuan. Bagilah, paling tidak RM10, RM20. Tapi orang perempuan kalau dapat sikit pun janganlah kau punya sikit pun bodoh. Tak, kita kena syukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi makna kata berlemah lembut terhadap isteri kamu. Tetapi apabila apabila hak itu telah disempurnakan, nafkah tadi. Nanti dulu sebelum terlupa, nafkah batin bukan hanya yang atas katil saja tu. Nafkah batin termasuk juga memberi didikan agama. Itu juga penting. Begitu juga mengimamkan solat tu pun nafkah batin sebenarnya. Tanpa kita sedar kan, supaya rohani dia tu terjaga, tuan-tuan kan. Jadi itu penting, mustahak tu, ingat tu. Dan apabila nafkah itu telah diberikan kepada orang perempuan, maka orang perempuan wajiblah pula menunaikan tanggungjawabnya, iaitu kamu sama sekali tidak dibenarkan. Nabi kata, sama sekali tidak membenarkan orang yang tidak suami kamu sukai masuk ke dalam rumah. Maksudnya apa juga perkara nak buat keluar rumah, yang nak masuk dalam rumah, semua kena minta izin daripada suami. Jadi bab nafkah ni, itu tuan-tuan, orang lelaki wajib bagi nafkah pada isteri walaupun isterinya bekerja. Kalau betul lah isteri kita berhenti kerja boleh menyelesaikan masalah, tuan-tuan bolehlah. Orang perempuan kena ingat nak bekerja pun kena minta izin suami. Kalau suami nak suruh berhenti, contohlah kan, dia kata kau tak payahlah kerja, kau duduk rumah, biar aku bagi kau makan. Kalau cukup, rasa boleh, buatlah tuan-tuan. Dan orang perempuan wajib ikut perintah suami tu. Bincanglah elok, bincang. Kan? Kalau rasa pendapatan pun ngam-ngam ya kan, cukup ya, kau berhenti kan, kau payah terbalik pula kan. Tapi yakinlah dengan rezeki Allah, mudah-mudahan tuan-tuan. Syamil Zafarullah, terima kasih banyak. DJ Zaini, terima kasih banyak. Bagaimana nak tegur sahabat kita yang ada sifat sombong dalam dirinya? Mungkin dia tak sedar yang dipercakap tu meninggi diri, sebab pada dia tu biasa. Tapi pada kita sombong betul dia. Pada kita sombong betul dia ni. Macam mana tu Ustaz nak tegur kata. Saya teringat satu kata-kata, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Yang biasa tak semestinya betul. Dan yang tak betul jangan dibiasakan. Oleh yang demikian, mana kata yang sombong-sombong ni tegur elok. Kau ni kau nampak kadang takut ada orang tak puas hati, kau ni cakap tinggi mana. Aku memang macam ni lah. Tak baik tau berdosa. Kau tengok orang-orang sombong, Firaun jadi apa. Kau tengok ni Qarun jadi apa. Kau tengok Raja Namrud jadi apa. Kau tengok orang-orang yang menyombong diri ni, akhirnya tonggalan bala Allah bagi kat dia. Ingatkan. Jangan. Seterusnya Umi Halim, makasih. Faridah Halil, Ustaz, kalau ibu bapa makan beras perang sebab kecil manis, anak-anak makan beras biasa, macam mana nak kira bayar zakat kerana harga beras yang berlainan harga? Sebenarnya yang ini memang zakat kita orang yang tanggung. Orang yang tanggung tu maknanya kita, kemampuan kita.
adalah contohnya kita memang ikut kadar beras tuan-tuan. Memang ikut kadar beras, jadi insya-Allah. Tapi lah tentang zakat ni kadar beras kita, kalau beras kita mahal maka kita adalah kiraannya tu untuk zakat tu. Begitu juga kalau zakat, kalau kita boreh-boreh besok ada, kita pakailah kadar yang besok. Tetapi dalam hal ini untuk sakit mungkin lain pula. Dia ada kontra dia pula. Tu sebabnya kita ambil purata. Tapi macam tu jangan risau, insya-Allah dalam besok atau lusa saya akan umumkan satu program bual bicara sama ada saya buat dekat IG bersama dengan Ustaz Zahurim, iaitu berkaitan dengan isu zakat. Jadi pada saya akan beritahu awal sebab saya nak semua orang tolong bagi soalan dekat saya. Saya akan bagi pegawai besar zakat untuk jawab soalan-soalan ini supaya kita semua faham. Jadi Kak Faridah jangan risau, kumpulkan soalan-soalan. Kalau ada soalan-soalan lain pun tak apa, insya-Allah kita buat satu pagi atau malam kita buat secara live supaya semua orang. Jadi pada siapa yang tak ada Instagram, tolong install Instagram. Instagram supaya kita boleh catat, kita boleh tengok secara live. InsyaAllah saya akan buat. Kalau saya dapat panggil dia datang sini, saya panggil dia datang sini tuan-tuan. Ya, lagi bagus kan kita buat bicara insyaAllah. Kalau ada nanti, tanyalah soalan-soalan berkaitan dengan zakat insyaAllah tuan-tuan. Nur Atirah Rashid, macam mana nak buang asap dengki? Okey, ingat pasangan sementara. Okey, ni saya dah cerita tadi, ni point di raise balik Bonda dia Alhamdulillah kuliah 1 dan 2 Alhamdulillah dari Kota Singa. Ada 2 kuliah sembuh, 2 in 1 hari ni. Saya sekali kan. Sebab program yang kedua yang dianjurkan oleh Pertis dan Awesome ini adalah bermula pukul 7. Tapi kita biasanya depart kita berlepas. Kita launch kan pada pukul 6.30. Jadi kita start pukul 6.30, dah start dah satu tajuk. Pukul 7 dapat satu tajuk. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ni bertuah dapat 2 tajuk hari ni. Kawi Raza, mohon share ilmu. Terima kasih banyak. InsyaAllah boleh share, tak ada masalah. Mazna Abdullah, terima kasih. Dira Nur Nadira, terima kasih. Nur Najib Oli Syam. Assalamualaikum, tak dapat puasa tak sebab kesihatan dan keuzuran tapi berhajat bertarawih. Dapatkah pada tarawih itu? InsyaAllah. Sebab kesihatan kita, faktor kesihatan kita dan keuzuran tu bukan sengaja tuan-tuan. Jadi makna kata tarawih tetap dapat pahala. InsyaAllah. Ustaz Yusuf, terima kasih ilmu pagi ni sesama. Puan Sanah, barang dah post ke belum? Dah post InsyaAllah nanti kita share. Apa heritage hutan tradisional. Salam besar doa kami insyaAllah. Muhammad, Alhamdulillah tahun ni tak ada peluang nego bazar, tak dapat peluang beramal ibadah, ada hikmah. Tapi dapat peluang untuk amal bidah, ada hikmah PKP ni memang betul. Tetapi untuk berniaga, sekarang ni rupanya saya tengok ada bazar Ramadan online kan. Jadi mungkinlah kesannya tak sama lah macam bazar yang biasa kita pergi kan. Tapi insyaAllah adalah hikmahnya, adalah kelebihannya. Tuan-tuan yakin. Yang penting tuan-tuan dalam bab ujian keuangan ni, tuan-tuan kena yakin dengan rezeki Allah. Rezeki Allah ni bukan sebab kita berniaga bagus tuan-tuan. Rezeki Allah ni bukan sebab orang ni pandai cari peluang saja. Tak tuan-tuan. Sebenarnya dari segi murah rezeki ni tuan-tuan, semua ni izin Allah. Itu yang kita kena ingat. Kalau Allah izinkan kita akan berjaya tuan-tuan. Tak kisah apa pun kita buat tuan-tuan. Yang kisah. Kalau family dia satu, dia nak tanya berapa umur ustaz? Banyak cerita. Agak-agak umur saya berapa? Cerita semua. Agak-agak tengok muka saya umur berapa? Apple ala Nudin, Alhamdulillah Sadapan Rohani, terima kasih. Jasni Muhammad terbaik. Zafri Hasan, terima kasih. Ustaz, apa hukum kalau kita berbuka semasa dalam musafir? Kenapa keadaan membolehkan untuk berbuka? Tuan-tuan dan sekalian, ada perkara-perkara yang dibenarkan, dan maknanya musafir adalah antara satu orang yang dibenarkan berbuka puasa. Bermusafir iaitu cukup dengan makna nak kata musafir itu cukup 2 marhalah perjalanan kita dan mestilah niat yang baik tuan-tuan. Jadi insya-Allah boleh buka puasa, tetapi berbuka puasa tapi besok kenalah qada balik nanti. Ya. Okey, sokonglah usaha pertumbuhan insan sayang kebajikan. InsyaAllah kita sokong sesama Pertis tuan-tuan. Aslinya Burhan hanya di bawah amalan kita Ustaz. Betul lah tu kan. Okey, Andai Badariah, Assalamualaikum, terima kasih. Azizi Ghazali, Ustaz nak minta tips kahwin 2, kahwin empek, satu je. Yang penting adil, bertanggungjawab tuan-tuan. Itu je. Nur Atirah Rashid, terima kasih. Pertis Malaysia dan Awesome, mohon taja lagi. Request buat lagi insya-Allah taja. Taja lagi. Request terima kasih banyak. Alhamdulillah pagi ni ramai betul tadi kita dapat 700 lebih kat 800. Ya, Rizal Mani. Tetapi jangan risau kepada pertumbuhan kepada Pertis, kebiasaannya memang kuliah subuh ramai dan insya-Allah dia tak berhenti setakat ni sebab mungkin ada yang keluar, ada urusan dan tadarus dan sebagainya, tetapi mereka akan ulang balik untuk tengok dan insya-Allah dia akan mencecah lebih ramai lagi insya-Allah tuan-tuan dan puan sekalian Bulan puasa ni bersugi tak? Saya muskil Ustaz, tolong beri pencerahan. Tak ada masalah. Gosok gigi, bersugi tidak ada masalah. Boleh, tak ada masalah.
Sebab perbuatan itu perbuatan kelaziman, dia tidak mendatangkan konyang kat kita, dan kita bukanlah kata menjolokkan sampai ke dalam takak kita. Tuan-tuan ya. InsyaAllah. Zainab sama, dan kita bukan masuk ke sesuatu. Satu lagi, tidak memasuk sesuatu ke dalam untuk bersifat kekal kat dalam. Tak ada. Jadi kita hanya kat gigi kita je. Tak tahulah bersugi sampai ke dalam ke Hongkong tu lah. Tak ada orang kan. Puasa mengenai masalah diri, betul. Bijrah berbuat berbaik. Nu'atirah, makasih. Eva Saridah, makasih. Sedekah sebab kesian, macam mana tu? Sedekah sebab kesian, dan ingat Allah banyak-banyak. Betapa Allah memerhatikan, betapa kita kesian kat orang, kita bantu orang. Ini kesiannya, tapi tak baik apa-apa. Pun tak ada faedah, tuan. Ya. Samsul Muhammad Zahar, Senawang lain clear. Terima kasih. Jaja Jaafar. Lalu sangat Ustaz. Laju sangat nombor akaun tu. Tak apalah, baca lah tuan-tuan. Tak apa, kita tengok mana tadi nombor akaun tadi. Kan heboh nah. Dia kata laju benar. Saya baca nombor akaun tu. Sekejap saya cek balik. Nombor akaun tu tadi. Ni 5621 3350 5986. Maybank ya. Jadi tengok balik. Okey, ke mana saya berhenti tadi? Okay, sekejap ada nak cari balik lah. Ni kau punya pasal lah ni. Itulah time baca kau khabar laju pula. Tak apa dia lekor kan. Gurau ya. Assalamualaikum Ustaz, work from home sambil dengan kuliah. Terima kasih banyak. Nun Ashraf Fatir Rosli, Nun Siddiq, terima kasih. Dari Singapura lagi, Nun Siddiq, terima kasih. Tahniahlah kepada Pertis. Hari ni kita ramai sahabat-sahabat kita dari Singapura pun ada. InsyaAllah mereka pun akan menyumbang kepada kita. Tuan-tuan, dan besok juga saya akan umumkan tabung dakwah saya. Yang mana selama ni bila saya berceramah ke tempat-tempat, saya banyak bantu untuk dari segi nanti tuan-tuan kalau ada rasa-rasa nak menyumbang pun tidak masalah, boleh tuan-tuan sekalian. Tapi buat masa ni saya bagi dulu untuk NGO ni mana yang perlukan. Saya takkan umumkan tabung saya lah tuan-tuan Okey. Hafsah Johan, terima kasih banyak. Azia Azizah Halimah, terima kasih. Nur Adaria, terima kasih. Jasmadi Nikmat. Okey, yang ni dah sudah tadi ni sekejap. Okey. Senawang lain kira. Jaja Jaafar tadi lah, laju sangat suara dia tu kan. Ustaz mengumumkan nombor akaun tu. Dain Sulia Lirim. Ustaz boleh kau solat sambil tengok video YouTube panduan solat? Mu'alaf. Kita boleh belajar sambil tengok video, tapi bukan semayang ikut video. Maksudnya kita bukan mengimamkan apa yang dalam video tu. Kita ikut perbuatan tu sebagai masa di luar waktu solat. Contoh kita dah habis semayang subuh kan, ataupun sebelum kita semayang, kita ikut dekat YouTube tu boleh. Sebab kita nak membiasakan, melazimkan belajar. Tak ada masalah. Tapi waktu semayang kita dengan Allah Ta'ala, bukan kita ikut YouTube lagi dah. Ya. Betul tu Ustaz, berkongsi rezeki memang ya. InsyaAllah saya akan umumkan kepada siapa yang nak kan, nak produk-produk, nak mempamerkan, nak mengiklankan produk ketika kuliah saya. InsyaAllah saya akan berikan alternatif kepada PA saya, akan maklumkan pada waktu bilakah waktu kuliah yang ada, untuk sama-sama kita iklankan produk-produk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi produk-produk tu insyaAllah tuan-tuan, di samping tuan-tuan kos yang tuan-tuan berikan untuk mempromosikan produk itu, insyaAllah sebahagiannya kita akan gunakan untuk membantu frontliner, membantu menyumbang kepada mereka yang susah dan memerlukan tuan-tuan macam ya. Saya beli kabar video gunakan duit saja tak, dan bayar pada adik-adik yang miskin tidak melalui besar zakat. Yang itu lain tuan-tuan. Itu yang lain. Itu sebab jangan risau. Yang ni benda ni kita akan clearkan ketika saya panggil wakil daripada besar zakat. Tuan-tuan tanya habis-habis Ustaz style cakap macam Datuk AC. Mana pula Datuk AC tu cakap macam saya? Tak balik tu. Masna, ada ni 9 tuan-tuan. Masna Haji Madun Hamilah, terima kasih Ustaz. Hafizal Razak Arada Mansara, hujan lebat Ustaz kat Fiza ya ke? Allah, alhamdulillah. Hujan lebih, boleh tidur, boleh relax. Kan, dengan kuliah sambil lalap tuan-tuan. Ahmad Najahan baik, Sulaiman akhlaqan takbir, Allahu akbar. Nur Atirah Rashid, nama akaun di sini. Terima kasih. Halimah Nordin, alhamdulillah tak jemput tunggu beliau Ustaz. InsyaAllah esok kita akan ada ni. Tengah fikir ni apakah tajuk yang paling best pula esok. Okey, Azizi. Assalamualaikum Ustaz. Mohon share program forum malam tadi di page ni. Forum malam tadi di page ni macam mana nak share malam tadi tu dekat IG? Boleh ke kita share dekat Facebook? Tak pastilah. Boleh rakam ya. Jadi saya check balik. Olin's Kitchen, Olin's Kitchen. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat berpuasa Ustaz. Nak beli semprit. Tu adalah dengan adik buat saya. Ya, Syamidah Hafiza nanti nanti dia akan tengok balik video yang ketika iklan semprit tu ada. Tuan-tuan boleh tanya balik, tengok dalam tu. Syamidah Hafiza akan follow up balik lah. Syahrul Ibn Safi kat Sarawak, Langkili Ustaz, terima kasih atas ilmunya. Solat, terima kasih. Ahmad Dajan, terima kasih. Jamilah Bandar Ustaz,
Setiap kali ngaji mata ngantuk macam mana ya, itu biasa. Kita dah bangun awal, kemudian kita mengaji memang ngantuk biasa, tapi senang je. Jangan minum air pula, kita basuh muka tuan. Basuh muka, kemudian ya Allah bagi kekuatan aku nak mengaji ini ya Allah, macam tu kan. Adi Dharma MZ7 Ella Nila, terima kasih banyak. Sokong usaha murni dan sebenarnya Ramadan ini kita sokonglah pertis pertubuhan insan sayang kebajikan insya-Allah. Azriah Azmir, Allahu Akbar, hidup kita hanya sementara, segalanya penyemam memang benar. Rahayu Faizal, salam sah. I have a question. Side track a little bit from the subject. Apa hukum suami menggunakan wang isteri to pay for zakat fitrah? Thank you. Maknanya dia berhutang tuan. Dia berhutang. Nak bayar orang lelaki, dia kena bayar tanggungannya. Kenapa pula tanggungan bayar dia? Terbalik tu. So kita keluarga dia kena bayar. Jadi kalau tidak dia jadi berhutang. Sebab dia pakai dia kena ganti balik. Dia pakai duit isteri, dia kena ganti balik duit tu. Ya. Sebab kalau tidak kan selagi mana dia tak ganti, contoh dia tak halal, maka zakat tu takut tak lopeh tuan. Hati-hati ya. Emir Zainal Abidin Hamilan, terima kasih Ustaz untuk kuliah pagi ni, saya berjaya clear sama puasa. Samsul Arif Syakurasu, terima kasih Ustaz, semoga saya sedar rahmat Allah Ta'ala. Mastura Rahim, alhamdulillah syukur. Rizal Mahani, Assalamualaikum Ustaz, work from home sambil mendengar kuliah, terima kasih banyak. Salmia Khodri, terima kasih Ustaz, halalkan ilmu dikongsi ni insya-Allah. Doakan Ustaz, ya Allah, saya doakan baik-baik untuk grup ni yang follow saya daripada awal sampai sekarang. Saya doakan semua mudah-mudahan sihat sejahtera dan dilindungi oleh Allah SWT, tuan-tuan. Terima kasih Nur Azwida Samad yang setia mendengar kuliah setiap hari. Terima kasih Dayang Safiah Sulaiman. Terima kasih banyak Mazna Abdullah Zanuri Mat Safar. Ustaz, bila kau waktu afdal melakukan solat duha? Naik matahari ke lebih kurang lah. Lebih kurang dalam pukul 8.30 tu dah boleh mula dah. 8.30 9 dah boleh lah ya. Henry waktu Malaysia. Waktu Malaysia. Henry, macam mana Zan hilangkan rasa dendam sakit hati pada bekas suami langsung tak memberi nafkah untuk anak? Doakanlah tuan-tuan sekalian. Benda ni tanggungjawab tuan. Tanggungjawab orang lelaki yang dah berpisah dengan isterinya walaupun dia telah bercerai. Bila ada anak-anak masih lagi menjadi tanggungan suaminya, maka ayah sebagai ayah hendaklah bagi. Jangan bagi alasan sebab kau jaga dia, kau lah bayar. Tak boleh macam tu. Ya, jadi makna kata tentang bayar. Kalau tidak nanti besok akhirat besok Allah Taala akan persoalkan dari segi tanggungjawab kita yang tak selesai tuan. Nike and Kelly Samilah, terima kasih Ustaz. PKP baru esok, semoga umat Islam lebih tambah mudah-mudahan. Muhammad Ayus, terima kasih banyak kerana sudi ikut. Mahatira Rashid, terima kasih. Ifah Juwani, terima kasih. Mani Murad beli kasih keluar zakat untuk suami. Ni saya cakap tadi kan, suamilah yang kena bayar sebab suami sebagai ketua keluarga. Tapi kalau suami tak mampu, contoh suami terbaring sakit, so isteri bayarkan untuk suami, boleh tuan-tuan. Hanifah Sulaiman undur diri. Okay, selamat. Okay, pada siapa yang nak teruskan dengan join tadarus dan sebagainya, silakan tuan-tuan. Saya faham. InsyaAllah kita sekejap lagi hanya buat kesimpulan simple je. Syukur jazilan. Pencerahan Dirano Nadira Olisha, terima kasih. Tak apa-apa sebab kesihatan dan kezuran, tapi hajat dan tarawih dapat kau insyaAllah dapat. Saya dah jawab dah tadi Izzah Marisa, kalau suami kata apa lagi nak, mak bapak awak dah didik awak dengan agama, apa lagi awak nak saya jawab? Jangan macam tu. Kita belajar ni tak pernah habis tuan-tuan. Tak pernah habis. Jadi proses pembelajaran itu berterusan di masa ke semasa. Janganlah kita ingat ada noktah ni. Kan selagi mana saya sendiri pun tak habis belajar dari masa ke semasa tuan-tuan Hidayati Radha, bersyukur je lah Ustaz ya, kecuali kalau cik suami itu juta-jutawan. Yelah, betul lah. Jadi makna kata suami kena lah bayar. Jagalah kan. Tak boleh lah kita kena bagi nafkah dekat isteri ya. Sofi Emil, ya Allah ya Allah. Najwa Husniah, terima kasih banyak. Mazna Abdullah, Ismail Surib, Ustaz Cangkir ambil video agar arwah yang puasa tinggalkan solusi hidup. Yang ni ada kiraan dia. Ada kiraan dia, formula dia. Sabarlah, soalan zakat ni saya akan panggil dia bersonok sikit ya. Demi arwah Amir Ustaz, macam mana nak redha pemergian seseorang? Ingat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah dia datang, pada Allah dia kembali. Allah bagi ujian. Yang mati ni Allah sayang dia. Yang hidup Allah nak uji kita. Itu saja. Ya Ustaz, kalau perempuan dah berkahwin, meninggi suara dan meningking bapanya dalam bulan Ramadan, apa hukumnya Ustaz? Tak payah bulan Ramadan, bulan lain pun dah kau meninggi suara dengan sengaja, pahal pula. Apa masalah? Dah besar nak handa kau, nak kau hajar dengan abang dengan mak kau. Jangan. Jadi makna kata apa Nabi ajar? Nabi ajar adab kan? Nabi ajar adab. Nabi apa? Nabi sendiri pun kita tengok macam mana beradab dia dengan orang tua, walaupun orang tua tu Yahudi. Macam mana nak cakap ni mak ayah kita kan? Apa hal lah tinggi-tinggi suara? Siapalah cakap bila dah kahwin ada lesen nak berkuah hajar dengan mak ayah? Siapa cakap? Tak ada tuan.
Aman Jahan terbaik. Nur Atirah Rashid install Instagram. Semua install Instagram, nanti senang bila live, senang boleh tengok. Malam ni pun tak salah saya ada live Instagram lagi, nanti saya akan announcekan dekat dalam page. Thank you SSD sediakan kuliah subuh ni. Azriah Azman, terima kasih banyak. Okey. Azriah Azman ni sahabat saya, counselor, seorang counselor. Jadi kalau siapa ada masalah stres, tension dan sebagainya, boleh hubungi nombor Facebook beliau. Beliau ada sharekan Facebook beliau ni jadi nanti copy boleh klik dekat link tu. InsyaAllah kalau ada nak khidmat nasihat daripada dia, boleh ikutnya ya. InsyaAllah. Azriah Azmi ni saya kalau jumpa dia saya yang stres. Tak adalah. Kawan tuan-tuan, kawan lama tuan-tuan. Husainah semalam dah post InsyaAllah nanti Puan Husainah juga ada sebahagian penaja kita. InsyaAllah kita akan post dan kita akan promosikan tepung yang special tuan-tuan untuk tuan-tuan semua. InsyaAllah. Sabar tuan-tuan nanti kuliah subuh nanti yang lain saya akan share. Rozimah Muhammad Saidi, apa cerita ngah sambal crispy mana? Boleh post tak? Tak payahlah kau tak payah pakai bokeh lah, kau pakai plastik je lah, kau post datang sini boleh. Post kat balong, okey. Ya, ambil alamat postkan. Dah mengidam nak makan sambal crispy ni. Sambal crispy ni sedap tuan-tuan. Sedap tuan-tuan. Rugi tuan-tuan. Nanti insya-Allah dalam kuliah subuh yang akan datang mana yang apa saya akan selitkan sambal crispy terbaik tuan-tuan. Bulan puasa nak cerita kan. Sambal rangup tuan-tuan. Patutnya makan dengan nasi tapi makan macam tu ya habis tuan-tuan. Tapi saya tak nak sebut lebih lah sebab dia bukan penaja pagi ni. Kita tunggulah sesi yang lain. Cik Puan Syahrul Amirul kan replying to Dek. Yalah macam mana boleh jadi macam tu? Dek ya. Kan semua orang tak puas hati. Jangan pula dah kahwin nak tinggikan suara dengan mak ayah pula. Apa hal kan? Jadi insya-Allah terima kasih banyak. Terima kasih Ifa Fahim dua tajuk sangat bermanfaat insya-Allah. Cik Puan Syahrul Ahmad, terima kasih Nur Hayati Abdul Latif, masih Adil Muhammad, masih Ilmu Aziah Syazrina. Bolehkah kalau saya bayar zakat pada anak-anak saya sebabkan bekas suami tidak membayar zakat dan nafkah anak? Boleh, tak ada masalah. Azlina Burhan 45. 45 tak betul. 45 tak betul. Nadia Samad, Assalamualaikum Ustaz. Sofiq Min, setuju betul Ustaz, kita lakukan apa saja kerana Allah SWT. Thank you Ustaz. Betul. Ifa Juanis 45 pun salah. Mazman Mansur, Alhamdulillah. Siti Nasirah 33 tahun. Pun tak betul, muda mana pula kan. Farah Farabi 42 tahun pun tak tepat. Pertubuhan saya kebanyakan sokong usaha bunyi pertis dan dengan awesome ni insya-Allah kita bagi sumbangan tuan-tuan untuk teruskan usaha dakwah dan juga buat program lagi tuan-tuan. Umur Ustaz 43. No comment. Kan sebab ada sikit lagi tuan-tuan, kena adjust sikit tuan. Saat saya ibu tunggal bercerai, anak buah jangan saya nak tahu bayaran zakat betul, anak siapa perlu bayar, saya tukar suami. Kalau ada kata suami tak dapat dikesan, kalau suami ni tak tahu bayar ke tidak, kita boleh bayar, tak ada masalah. Takut nanti anak kita ada tak settle, kita boleh bayarkan tuan-tuan. Aisyah Azman, Ustaz kalau saat tarawih buat parakan tak boleh, minimum 8. Sebab sunnah kita ikut sunnah, Nabi buat paling kurang 8. Jadi buat 8 paling kurang tuan. Syuk Jambu, terima kasih banyak atas perkongsian, terima kasih insya-Allah. Nur Adaria Muhammad Khalid, Nur Aisyah Mat Daud, masih Najwa Husniah, nombor akaun Maybank pun dah dikongsikan. Nur Adaria Hamidah Aman, kalau sulit nak buat tajaan kuliah Ustaz nak hantar produk macam mana boleh saya dapat alamat Ustaz. Nanti jangan lupa personal message. InsyaAllah admin akan bagi nombor PA untuk dihubungi untuk membuat produk review tuan-tuan dan juga pengiklanan tuan-tuan. Terima kasih banyak. Susah kan, tapi tarbiyah je selalu harap sedalah nak masuk syurga sama-sama kan. Yalah ada. Okey saya baca Ustaz solat tarawih ni dah sudah, Syekh Jambu dah sudah. Ustaz nak tanya boleh ke solat tarawih tapi tak buat solat witir? Macam nilah. Solat sunat tarawih adalah witir, solat sunat tarawih adalah sunat, solat sunat witir juga adalah sunat. Tapi sunat yang dituntut. Jadi sunat tu kalau boleh buatlah tuan-tuan. Sebab solat ni kita tak ada peluang nak buat lain kali. Jadi solat sunat witir pula adalah termasuk dalam satu solat sunat yang Nabi tak pernah tinggal sepanjang hayat Nabi. Solat sunat witir. Jadi jangan kita tak buat tuan-tuan. Nabi pesan apa? 3 perkara Nabi pesan pada sahabat-sahabat. Aku wasiatkan kepada kamu semua 3 perkara. Pertama, jangan tinggal solat sunat puasa, jangan tinggal puasa sunat hari putih. Iaitu Yaumul Abid. Puasa sunat hari putih iaitu 13, 14, 15 pada bulan Islam setiap bulan kecuali pada hari-hari tasyrik. Yang kedua, jangan tinggal solat sunat duha 2 rakaat. Dan yang ketiga, jangan tinggal solat sunat witir sekurang-kurangnya 1 rakaat setiap hari sebelum kamu tidur.
Mana kata witir ni jangan kita tinggalkan tuan-tuan ya, buat. Ustaz, kalau nak buat tajaan kuliah Ustaz hantar produk tu okey, tadi sudah beritahu tadi ya. Alhamdulillah. Terima kasih Eza Mak Sami, selamat pagi. Pertubuhan Iman, terima kasih banyak. Dari semuanya Jaja Jaafar, terima kasih Ustaz. Fan Ustaz ni dari Qatar. Dari Qatar, alhamdulillah. Bila balik tu kat Qatar macam mana keadaan? Okey tak okey? PKP ke? Macam mana? Macam mana keadaan wabak? Makin teruk ke atau macam mana? Share sikit. Khidi Ahmad, Aminah, terima kasih. Jasmani Nikmat, Sofi Imin, Rosli Zadeh. Ustaz nak tanya, tak apa ke solat sunat tarawih selepas bangun tengah malam? Boleh, tidak ada masalah. Yang penting sebelum subuh. Tapi janganlah dekat-dekat 10 minit nak subuh pun nak ambil tarawih. Macam mana tu kan? Boleh, tak ada masalah ya. Mana daripada bermula lepas isyak dah boleh buat tarawih dah. Sampai sebelum subuh tuan. Siti Rohaida Bunga, Ustaz tanya, maaf mungkin soalan biasa saja tapi saya muskil. Kalau itu salah jemaah, adakah kita boleh ikut bacaan imam atau setakat baca Fatihah setelah imam habis bacaan Al-Fatihah? Tahu tak mana kita nak rujuk kepada cara solat berjemaah yang berkesan? Kita boleh cari dekat dalam majlis berjemaah berkesan, kita boleh cek yang dekat dalam YouTube pun ada banyak yang share. Tapi kalau solat berjemaah kita perlu ikut bacaan imam. Maksud bila imam baca Fatihah dah habis je. Contohlah imam baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Habis saja waladdallin tu, amin tu, kita terus bismillahirrahmanirrahim. Baca sendiri Fatihah pula. Itu dia. Okey. Maknanya ikut imam ni makna bukan sama dengan imam. Imam dah habis amin baru kita baca Fatihah pula. Okey. Nak sulung saya doktor, menantu nurse, doakan semua frontliner Ustaz. InsyaAllah Puan Musainah, saya doakan mudah-mudahan mereka kuat semangat, tabah dan juga teruskan berjuang untuk membantu mangsa-mangsa COVID-19. Mudah-mudahan kita semua berjaya memenangi peperangan kita untuk memutuskan rantaian COVID-19 insyaAllah. Anwar Azuddin, Waalaikumsalam. Ifah Juwani, Syida Zali baru join, baru sampai tempat kerja. Tak apa, boleh ulang balik nanti lepas ni. Rokiah Mamak Yatim, Ustaz boleh ke pegang Quran yang ada maksud erti tanpa ismayang dan boleh tak baca tanpa ismayang? Tak boleh. Kalau Al-Quran mushaf, adab kita di sini berdosa kan. Makna nak pegang Quran biarlah ada wuduk. Ada wuduk. Melainkan Quran tafsir, tu lain. Kalau nak baca Quran tafsir tak ada masalah. Tanpa wuduk. Cerita ni cerita tanpa wuduk ya. Bukan kata baca saja. Bukan baca dengan wuduk, baca tanpa wuduk. Khairi bin Ladin, Mazna Abdullah, Jamilah, terima kasih Ustaz. Sofi Imam, terima kasih. Haibri Syar Habil. So besok tazkirah pagi tajuk apa? Tunggu, akan diumumkan. Saudara Mamat, Assalamualaikum dari semuanya ayang manja. Waalaikumsalam. Natirah, betul. Ahmad Jahan, basuh muka, jangan buka mulut, betul. Nur Ain Abdul Rahman, Ustaz. Masa berdoa elok menangis macam mana, lalu air mata tak mau keluar, macam mana dengan doa tu? Macam inilah. Elok menangis. Dan kalau ada air mata tak keluar, tapi hati kita memang sebab Allah Maha mengetahui. Tetapi tuan dan puan-puan sekalian, rugi kalau kita tak nangis. Itu sebabnya kita digalakkan bangun malam qiyam al-lail. Sebab biasanya qiyamul lail ni kita mudah menitiskan air mata. Mudah menitiskan air mata bila mengenangkan dosa-dosa kita. Kalau kita tak sampai menangis, tuan-tuan, makna ada masalah dengan hati kita sebenarnya. Sebab kita tak nak, kalau boleh ingat tak Saidina Abu Bakar kata apa, akan ramai nanti ketika akhirat besok, akan ramai sekali yang meninggal, ramai sekali yang menangis sehingga keluar air mata darah. Punya banyak air mata darah tu sampai letak perahu pun berlayar perahu. Nak tunjukkan ramai yang menangis penyesalan, tuan-tuan. Kita tak nak macam tu. Lah tiba-tiba hilang suara. Hafsah Johan hilang suara Ustaz ni saya yang lain semua okey. So apa hukum kalau isteri dengan rela hati nak bayar zakat untuk suami, dekat tu dikira suami berhutang juga? Itu lain. Itu lain, tuan-tuan. Maknanya kita bagi kat suami atau kita bayar, tak apa bang, saya bayarkan siap-siap bagi pihak bang, kemana siap. Kan? Macam tu tak apalah. Ustaz nak tanya hukum bila orang lain yang bukan mahram saya nak bayarkan zakat untuk saya dan anak-anak. Tak salah, yang penting untuk kita bayar, tapi tak jadi wajib pada dia. Kan? Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan, boleh tengok nombor akaun ni, banyak kali masuk ke nombor akaun ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh bank in kan sumbangan kita. Surti Jamal, terima kasih. Sahabat Daud, terima kasih. Azizah Burhan, terima kasih banyak. Nak mengaji, terima kasih banyak. Nomi Syahsan, terima kasih. Alimah Nordin, terima kasih. N. Muhammad, terima kasih. Mana pula punya suara Ustaz ni? Kenapa suara saya tak dengar Ustaz? Ustaz, ada masalah lain kot. Macam mana? Tu belajar dah. Terima kasih Ustaz. Saya duduk diri dulu. Saya nak mula kerja dah. Terima kasih Suhana, terima kasih. Muhammad Azim, terima kasih. Fazil Nafis, terima kasih. Rusilia Aris, terima kasih. Aisyah Azman, solat tarawih tak boleh. Kata mesti 8 rakaat paling kurang. Instagram boleh, link dengan Facebook betul boleh. Sofi Iman, Haji Mazlina, okey, semua dah tukar umur pula dah.
Kak Leli pun try. Dah lah Kak Leli, tak payahlah. Ifah Johanis, Ustaz ada piu kata sunnah Nabi kahwin satu je, tapi mana datang Nabi 4, kalau 4 dia mau bercerai. Sebenarnya berkahwin itu sendiri adalah sunnah Nabi. Berkahwin 4 maknanya berkahwin lebih daripada seorang adalah sunnah Nabi. Memang benar Nabi kahwin dengan Siti Khadijah, Nabi kahwin seorang, tetapi selepas itu Nabi berkahwin lebih daripada satu orang. Maknanya perbuatan kita mengikut Nabi itu adalah satu perbuatan yang dikatakan sunnah. Cuma kita tak bolehlah kahwin sampai 11 orang, 13 orang macam mana Nabi dulu. Tapi kita kahwin 4 sahaja. Kan? Kita dilimitkan kepada 4. Tapi kahwin 1, kahwin 2, kahwin 3, atau kahwinlah kamu 2, 3 atau 4. Tapi kalau tak mampu berlaku adil, kahwinlah seorang. Berkahwin itu adalah banyak sunnah-sunnah dalam perkahwinan. Berbuat baik pada isteri. Nabi buat baik pada isteri, itu pun sunnah Nabi juga sebenarnya. Perkahwinan itu adalah sunnah sebenarnya. Kan kalau kahwin lebih daripada 1, itu juga adalah sunnah sebenarnya. Tetapi Nabi di dalam Quran dah gariskan kepada kita, berkahwinlah kamu 2 atau 3 atau 4. Tetapi sekiranya kamu bimbang tidak berlaku adil, cukuplah kahwin dengan seorang saja. Jadi makna kata perkahwinan itu sendiri adalah sunnah, tuan-tuan. Ya, sunnah Nabi. Okey. Ya, jadi mana saya tak nak memanjang-manjangkan, sebab ini pandangan dia lah, kan, pandangan orang. Jadi saya pun tak ada lah nak kata satu pulang lah tu pandangan dia, tuan-tuan. Mr. Didala, Ustaz kalau dah witir boleh buat solat sunat lain lagi tak lepas tu tahajud ke hajat ke? Biasanya witir ni kita buat untuk penutup. Tapi dalam kes solat sunat tarawih, contohnya kita lepas solat tarawih, kita takut kita tak boleh bangun esok, jadi tu yang kita buat witir siap-siap. Tapi seandainya kata kita terbangun pagi esok tu, itu boleh kita nak buat orang kata nak buat solat sunat lagi dan tutup dengan witir pun boleh, tak ada masalah, ya. Saya bersokong sokong usul murni ini, insya-Allah. Musaina Yusuf mengasih, Sofi Amin masih, Azlan Jafar, Sofi Emil, Mazna Abdullah, Narasi Mashima nak tanya, Ustaz kalau anak perempuan belum berumah tangga atau sudah dewasa, kena juga ke ayah bantu ayah zakat untuk anaknya? Kalau anak sudah dewasa, bayarlah sendiri. Tak pasal dah kahwin, dah menikah dah, dia pun ada tanggungjawab dia pula. Kan mak ayah nak bayar lagi. Kan kalau orang perempuan kan laki dia, kan kau laki itu dah kahwin, kau jagalah bini dengan anak kau, bayarlah zakat, abah kau bayar lagi. Umi Habibah, terima kasih banyak. Pertubuhan insan saya kebajikan, teruskan buat kebajikan. Usul-usul dakwah diteruskan. Kawi Raza dah masuk tugas kat Brunei. Semoga tugasan kita ini mendapat rahmat dan keberkatan. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih banyak Kawi Raza, Halim Ahmad. Hari ini tak dapat tengok dari mula kena kerja, minta doa asap oleh Allah SWT. InsyaAllah mudah-mudahan semua dilindungi oleh Allah SWT. Halim Ahmad, kuatkan semangat, teruskan bertugas dengan baik. Sofi Emil, Ernie Adam, Ustaz kami Singapura nak tanya, kalau solat tarawih baca surat pendek-pendek boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Boleh, kalau nak baca itu aja. Nak qul huwallahu ahad pada rakaat kedua, boleh, tak ada masalah, tuan-tuan. Ya, baca. Kan? MZH Mil Nur Linda, Elino, Salwana Aziz, Nur Atira Rashid, Tubuhan Pertif, terima kasih banyak. Kalau tak kelakar bukan dia sedih lah, tahniah best sangat, sabarlah dan apa yang kelakar pagi ni, tak ada orang biasa. Hafiz Razak, apa kata Ustaz cerita pasal nikmat rezeki Ramadan? InsyaAllah tengoklah apa, dah ada senarai tajuk tu, tuan-tuan boleh bagi ke saya, tak ada masalah, mana saya akan pertimbangkan. Mausul Kaliladin, Umi Halim, Sofi Emir. Adakah semua suami keinginan nikah lebih seorang? Tak semua, malahan ada orang tu dia nak nikah pun belum dapat nikah lagi. Kata ke seorang pun tak lepas lagi. Jadi mana kata ini semua fitrah Allah Ta'ala datangkan dalam hati kita, kadang jodoh, tuan. Jadi mana kita pun susah nak cakap. Dalila Abdul Rahman mengasih tahu kongsiasat, moga Allah sentiasa berkati, mudah-mudahan. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak tuan-tuan sekalian. Jadi secara kesimpulannya tuan-tuan, sebagai umat Islam yang di akhir zaman ini tuan-tuan, jadi kita hiduplah dalam suasana lebih baik. Manfaatkanlah kelebihan Ramadan ini, sebab kita tidak tahu bahawa adakah kita ada berpeluang lagi untuk sampai pada Ramadan yang akan datang. Anggaplah ini Ramadan terakhir dan jadikanlah Ramadan ini sebagai Ramadan yang terbaik. Latihlah diri kita menjadi insan yang lebih berjati diri dan berkualiti dalam segenap aspek kehidupan, serta sejauh manakah keprihatinan kita terhadap ummah yang kita sayangi, juga di tahap manakah tingkatan takwa kita ini. Maka pastikanlah kita berjaya mencapai apa yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak kepada pertubuhan, terima kasih kepada Pertis di atas kesudian menaja program kuliah subuh kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Pertis. Dan begitu juga terima kasih kepada Awesome
yang telah sudi menaja program kita pagi ini. InsyaAllah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Alhamdulillah pagi ini special untuk semua. Kita ada kuliah 2 in 1. Satu kuliah bertajuk Jom Repair Akhlak, dan yang keduanya Ramadan membentuk jati diri insan. Sesungguhnya baik itu datang dari Allah SWT, dan kurang itu membenci kelemahan saya sebagai manusia biasa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.